podcast Tinker di mana semua orang ada cerita. Benar, anda boleh saksikan podcast ini di kaca TV anda pukul 8 pagi setiap hari Rabu di Astoria dan juga secara digital di 5 platform Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Shock dan juga YouTube dengan namanya Podcast Tinker. Benar. Okey, Syafa, dalam hidup kita ni ada dua sijil yang kita kena ambil tahu dan kita kadang-kadang perlu ada. Yang pertama ialah sijil halal makanan dan juga sijil kahwin. Halal perhubungan. Oh, sijil nikah. Halal perhubungan. Ay, macam tu. Abang lama fikir punchline ni. Okey, dan juga beberapa minggu ataupun bulan lepas ada isu tentang sijil halal. Betul. Tentang penguatkuasaan sijil halal untuk semua premis makanan lah. Betul. Dan juga banyak perdebatan lah tentang. Sebab ramai sebenarnya orang yang tak arif tentang ni. Even macam aku sendiri kan, macam banyak je question macam wonder. Kenapa apa yang macam orang kata macam nak dapat sijil halal ni ada mestilah ada guideline dan sebagainya. Tapi sometimes kita sebagai consumer pun kena tahu juga kot. Betul. Macam mana sijil halal tu dikeluarkan, macam mana macam mana proses, maksudnya orang yang penjual tu nak kena dapatkan sijil halal tu. Dan kita sebagai pengguna pun kena tahu juga kadang-kadang. Sebab contohnya aspek halal ni bukan saja dekat makanan. Mungkin tempat buat dia, sumber dia. Kadang-kadang mungkin orang tu jenis main mesin, niaga. Tak boleh halal. Tak payahlah bagi situasi. Mungkin sejauh itu. Tak payahlah bagi situation. Kita tak tahu. Syubhah. Kita tahu sejauh mana penghalalan sijil halal tu. Okey. Jadi kita bawakan orang yang lebih arif. Betul. Sebab kita tak tahu kan. Kita bawakan Haikal sekali lagi. Sebelum ni untuk TVET. Kali ni untuk sijil halal. Kerana Haikal merupakan apa? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jemputan yang kali kedua. Okey, pertama kau first time tau. Repeat order. Betul. Barang baik. Macam tu. Okey tak. Kena faham dulu, saya merupakan salah seorang pemegang sijil eksekutif halal di bawah JAKIM. Okey. Dan saya juga merupakan timbalan pengurusi untuk majlis penyedia latihan halal Malaysia. Oh, naik pengurusi dalam satu Malaysia? Satu Malaysia. Maknanya pengurusi saya adalah UIA di bawah Inhan. UIA universiti ke orang? Universiti ingat kan Ustaz Zaidros mana tahu. Bila sebab UIA ada dua. UIA. Maafkan saya yang tidak pintar. UIA. Dan kita ada tim setiap negeri ada, termasuk Sabah dan Sarawak. So saya sebagai timbalan pengurusi lah untuk majlis penyedia latihan halal Malaysia. Latihan halal penting juga tu. Penting. Okey, baik. Jadi kita nak kupas daripada awal lah awal. Okey, jadi sebenarnya sijil halal ini adalah apa? Okey. Basically, sebelum pergi jauh, sebelum kita nak pergi cakap pasal halal, pasal haram ni kan, kita kena tak faham apa itu makna halal dulu. Halal ni, dia kalau dalam segi bahasa Arab dia lah, dia maksudnya benda yang dibenarkan. Benda yang permitted, lawful. Maknanya benda tu dengan izin. Dia simple je maksud dia. Haram pula, dia punya lawan kepada benda yang dibenarkan, tidak dibenarkan. So di antara halal dengan haram ni, dia ada tengah-tengah. Ni kena tahu konsep sebelum kita pergi jauh, iaitu nama dia syubhah. Syubhah ni kalau nama lain dia dipanggil dia ragu-ragu. Was-was. So dia berada di tengah-tengah. Dia kalau ada dua circle, satu halal, satu haram, and the middle tu syubhah. So ni tiga konsep ni kena faham sebelum nak bercakap pasal halal, nak bercakap pasal haram, apa tu. So bila kita cakap pasal halal ni bukan pada makanan saja. Betul? Penting. Tadi Haikal mencontoh mesin. Main mesin. Boleh ke contoh ni keluar TV ni? Okeylah, datang dari sumber yang syubhah. Yang syubhah. Dia bukan sumber haram. Okey, sumber haram. Sumber haram. Dia tak ada syubhah. Okey, dia sumber yang haram memang kita confirm tak boleh. Tak boleh. Dalam agama haram confirm. So dia kalau cakap pasal halal ni dia sangat luas. Kita dah duduk dengan dunia halal ni lama. Saya dah duduk dengan halal lebih daripada 20 tahun. 20 tahun serumah. Maksud saya. So nama penuh dia Halalina. Dia kata duduk dengan halal ni aku macam. Maknanya kita dah duduk dalam dunia halal ni. So kita bangunkan. Okey, 20 tahun yang lepas sebelum tu kita dah bangunkan untuk proses-proses halal. Kita dah going to training. Awal tadi Syafa ada cakap, okey kita nak tahu pasal halal. Dia nama senang dia. Benda pertama yang you all kena tahu pasal halal, siapa-siapa pun boleh ambil, iaitu halal awareness.
Halal awareness training. Kalau pergi nama, you nak buat program apa? Kita nak jalan program HAT, halal awareness training. Okay. Siapa yang kena join halal awareness training ni adalah semua orang boleh masuk. Foreigner boleh masuk. Orang luar boleh masuk sebab dia halal awareness. Untuk kesedaran halal. Kena tahu apa tu halal, siapa yang berkuasa untuk halal, badan-badan apa yang berhak untuk bercakap pasal halal. Selepas tu, kalau dalam kita punya program, contoh, Ahmad ada kafe. So kafe ni nak dapatkan halal. So semua dalam kafe tu kena ada halal awareness. Program 1 hari je. Kau pergi training, ajar dia halal awareness, ajar dia tahu apa tu halal. Lepas tu, daripada ramai-ramai tu, kita jadikan halal kompetensi. Halal kompetensi tu lebih tinggi, dia up level sikit. Untuk dia orang belajar macam mana nak apply halal dekat sistem JAKIM. Basically, halal ni sangat senang. Dan baru-baru ni isu kan, isu yang panas. Kalau tanya pendapat saya, senang. Yang membuat isu ni tak salah. Sebab apa? Mereka tak tahu. Betul. Itu nak tahu ni. So untuk orang yang menjadikan isu ni sebagai isu pun tak salah. Kenapa? Sebab mereka pun tak tahu. Betul. So mereka nak tahu mungkin cara penerimaan masing-masing lain dan cara masing-masing bercakap tu lain. Maknanya tuan suara. Okey, bila cakap pasal ni halal awareness, halal kompetensi Ya, betul. Betul English je. Okey, halal awareness ni aku tertarik tadi. Bila kau kata persekitaran itu halal, okey, ni petty. Mungkin dia berbunyi bodoh, tetapi aku nak tahu betul ke tak. Kalau let's say kedai tu memang jual kopi. Kopi kalau secara Ahmad tadi jual kopi, pemikirannya kopi takkanlah ada unsur-unsur yang haram. Tetapi kedai dia tu contoh, ada gambar anjing dekat dinding dia. So, mungkin comel ke apa ke, tak tahulah kan. Kadang-kadang lah. Itu macam mana? You kan tahu, dia ada 3 step. Pertama adalah sources, sumber. Kopi, biji kopi tak perlukan halal. Sebab dia datang daripada natural. Datang daripada pokok. Takkan pokok tu nak cari pokok mana ada level halal. Betul, satu. Yang kedua adalah proses. Proses pelaksanaan kopi tu terjadi. Yang ketiga adalah sources dia. Produk, proses dengan sources. Sources tu campuran. Contohnya buat kopi macam ni perlukan susu. Susu daripada mana? Daripada lembu. Lembu daripada mana? Susu apa? Ada halal tak? Itu proses. So ni 3 prosedur ni penting. Produk, sources dengan dia punya proses. Okey, itu kalau makanan. Kalau persekitaran tu maksudnya? Okey, persekitaran pula contoh kalau kita pergi kedai-kedai kopi yang jenama yang agak-agak top. You ada nampak tak dia tak gambar-gambar macam tu? Tak ada pun. Sebab dia etik. Itu pasal bila kita balik kepada etik, dia halalan thayyiban. Halal yang baik. Thayyiban tu apa? Benda yang baik, suci, murni, etik. Tu thayyib. Dia menyempurnakan halal kita. So bila you nak jual kopi, takkan tiba-tiba ada perempuan seksi pula gambar. Itulah kadang-kadang ada kedai letak macam tu kan. Somehow dia datang untuk processing, untuk makanan dah dapat halal. Dah lepas. Tapi bila datang kena audit daripada Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Dia tengok, yang ni tak betul ni, boleh tak turunkan. Nampaklah proper. Simple. Benda yang macam obvious tu, contohnya macam persekitaran tu, siapa rasa sejenis yang macam kedai makan yang macam jual, contohnya memang makan makanan kita, lepas tu tiba-tiba kedai tu ada macam jual juga, ada satu section juga jual alkohol. Betul. Itu yang tak boleh. Tak boleh. Contoh kalau macam di hotel. Pasal tak hotel, bila kita pergi audit di hotel untuk dapat halal, kitchen hotel untuk dapat halal, bukan hotel itself of kitchen. So benda pertama yang kita tengok adalah separate antara non halal dengan halal. Dia ada serve arak. So arak tu dia kena guna cawan yang berbeza. Betul. Dia kena guna tempat basuh yang berbeza. Orang yang jaga tu bukan orang Islam. Lepas tu dia ada satu session yang yang ni untuk minum-minum, yang ni untuk pak halal. Apa yang berlaku? Untuk minum-minum. Memang macam kedai petang. Untuk minum-minum. So sebab kita ada contoh satu tau dekat Melaka. Saya tak boleh bagi nama hotel ni. Hotel ni dia tak nak dengar cakap kita. Sebab dia kata kalau ditutup part arak tu, dia kata dia susah dapat halal. Dia tak cantik lah, dia pemandangan tak cantik. So kata dengan dia, kita dah pergi audit first. Dia kata ni kena tutup. Kalau tak tutup nanti susah. And then on the same time bila saya datang situ, ada intern jaga. Saya pun borak dengan intern tu. Kau intern daripada mana? Ada satu tempat belajar dia. Kau Islam ke? Islam. Sudah. Tak boleh lah. Tempat yang minum-minum. Tempat yang minum-minum ni. Dia benda basic macam tu je. So apa jadi? Hotel tu tak dapat halal pada awalnya.
So bila dia mendengar nasihat kita, walaupun yalah dia orang ada ego masing-masing. Yalah. Bila dengar, dan alhamdulillah hari ni hotel kat Melaka tu dah mostly dah 80%, 70% dah ada halal. Kitchen dia. Sebab itu memang target kita. Sebab somehow dia cakap bila kita ada serve arak je tak dapat halal. Boleh. Dengan syarat. Ada syarat-syarat dia. Boleh sebenarnya. Dia sebab halal ni dia separate by kitchen. Dia bukan pukul rata. Itu yang bila dia cakap, adakah dapat halal ni susah? Adakah dapat halal lama? Kalau nak tahu sebelum ni, untuk dapat halal, dia kena ambil 51 hari termasuk waktu bekerja. Tetapi dengan kita punya timbalan Perdana Menteri naik, dia memberi arahan 15 kan? 30 hari. 30 hari. Kita sekarang decide 30 hari dengan waktu bekerja. Kalau tambah tolak, waktu bekerja, cuti Sabtu Ahad 8 hari dalam 20 hari lebih. Dan benda tu sedang berjalan dengan baik. Sekarang pun rasanya dah dikurangkan jadi 2 minggu kan? Lebih laju. 2 minggu saja dalam 15 hari macam tu. Ya, betul. Kalau di negeri Melaka, ni saya ambil contoh negeri Melaka. Dulu kita buat mesyuarat untuk declare halal sebulan sekali. For now, kita buat untuk mesyuarat ahli halal, Majlis Halal Melaka, seminggu 2 kali. Audit? Kan, nak decide. Decide. Okey. Decide kedai application. Okey. Bila nak decide ni memang efisien lah. Di Melaka sangat efisien. Cuma kedai-kedai ni kadang-kadang dia rasa macam simple sangat, senang sangat. Dia tak jumpa PBT dulu. Tu tadi PBT tu okey, jap. PBT tu saya dah lupa nama dia. Dia dah ingat benda lain ni. Kedai pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan. So PBT ni contoh di Melaka kita ada 3 PBT. Kita ada MAMB, MHTJ, MPJ. So diorang ni memain peranan penting. Sebab apa? Mereka yang akan pergi cek kedai tu. Okey, dari segi air buang cantik, sinki okey, susunan meja okey. Maknanya dia selamat untuk diduduki. Keluar PBT. Masuk pula kesihatan. Kesihatan tengok okey, semua dah ada ambil typhoid, dah ada injection, okey. So baru halal masuk. Okey. Selalunya orang nak apply halal ni dia kena ada produk dulu tau. Jangan tiba-tiba dah kau cakap okey saya nak apply halal. Kau nak apply halal apa? Kehidupan saya. Kehidupan tak boleh Okey, itu membawa soalan Syapa ke seterusnya. Benda ni bermain-main dekat dalam kepala otak Syapa. Okey, yang pertama tadi kita ada produk, source dan sebagainya. Kemudian kita ada persekitaran. Okey, dia ada situasi di mana seorang macam tadi siapa nak buka kedai kopi? Ahmad tadi kedai kopi. Tapi Fakrul. Okey, Fakrul ni dia ada kedai kopi. Tapi dalam masa yang sama dia ada kedai yang tak berapa nak halal sangat. Dalam kedai tu? Dia syubhah lah sebenarnya kedai tu. Dia buka kedai mesin ke apa. Yang kiranya yang tak ni lah. Dia boleh untuk kedai dia yang nak apply halal ni. Adakah yang ini akan menjadi salah satu kriteria yang tak akan dianalisakan? Definitely. Sebab dia dalam satu alamat, PBT punya alamat. Yang kedua, kita pun tahu mana ada PBT bagi kedai mesin lesen. Tak bukanlah maksudnya itu contoh je, tapi macam kedai apa yang tak berapa nak halal. Macam ni situasi saya faham Syapa. Saya ada 2 bisnes. Satu yang mungkin confirm tak ada halalnya. Bar contohnya. Satu lagi saya nak buka restoran ataupun kedai makan yang memang halal. First 100%. Di bawah nama yang sama, nama syarikat yang sama dan sebagainya lah. Okey, bila apply sijil halal tu, kita memang confirm lah nak apply, bukan untuk yang bar ni. Tapi dia akan ambil kira tak kita punya kepemilikan kepada yang bar ni? Pemilikan tiada masalah. Cuma proses dia tu berlaku. Kan saya kata kalau you nak buka contohnya dalam kedai tu ada kafe, ada bar, ada kafe. Bar tu dijaga oleh siapa, barang-barang diguna macam mana, tak ada campur langsung. That makes sense. Boleh lah sebenarnya. Boleh. Jangan tak boleh. Sebab apa? Kita dah banyak contoh. Baru-baru ni saya bagi contoh lah. Kita dapat daripada satu mi tarik. Saya boleh promotekan lah. Mi tarik daripada Singapura. Sinlan mi tarik. Dia dah apply halal. Dia dah trying to apply halal banyak. Dia dah jumpa orang dan orang dah ambil kesempatan daripada dia bayar dah puluh ribu tapi dia sudah dapat halal. So bila dia jumpa saya kata dengan dia, what the problem? So saya hantar tim audit halal pergi. So bila kita pergi, surprisingly dalam masa 2 bulan 3 bulan dia dapat halal. Sedangkan dia sebenarnya tak dapat halal. Dia kata mudahnya. Dia bukan mudah, cara dan orang yang you jumpa. Kadang-kadang orang again lah, tadi kita ada off record tadi kan. Kadang orang buat bisnes tau benda ni. Sebenarnya benda ni simple tapi dia buat complicated. So dapat dia salah satu perkara yang dia tak dapat halal adalah dia cakap dengan saya dia gunakan tepung rahsia nenek moyang secret recipe. Yang tak boleh nak bagi tahu. Tapi saya kata dengan dia, kalau you nak kekal dengan secret recipe ni, you kekal secret lah.
dia takkan dapat halal. Oh, yelah. Betul. Betul. Sebab secret. Lepas tu dia kata dengan dia, macam nak tolong? Saya kata, saya bertolong. Kita carikan substitute produk. Oh, tapi memang secret tu memang non-halal punya produk? Non-halal. Dia bukan non-halal. Dia tak ada persetujuan halal. Dia tak dihalalkan lagi. Okey. Dan supply, saya check lah, supply dia punya tepung tu memang datang daripada Singapura. Okay. So, bila cakap dengan dia, okay, kita cari substitute produk, you try and error. So, kita cari substitute produk, dan dia kata, oh, okey lah, kita boleh guna benda ni. So, for dia datang audit Jaim, dapat. Ada je lah solusi dia sebagainya. Ada solusi. Dia bukan tak ada solusi. Dia kena jumpa orang yang betul. Janganlah jumpa orang yang salah. Sebab package ni bukan. Dia sebenarnya sangat senang lah untuk apply halal ni. Definitely. Saya tengah dapat satu di Cyberjaya. Cafe tengah apply halal. Dia jumpa saya personally. Saya kata saya nak tengok dia punya pekerja dulu. Okay. Bila saya tengok pekerja dia, saya pergi. Mostly foreigner. So saya kata dia dekat kitchen saya duduk. Dia kata ada Muslim kita duduk. So kebetulan saya datang tu masa tu Zuhur. The best part is brother ni dia ada bagi ruang solat. Okay. So saya tak tahulah on that time nak tunjuk dengan saya dia punya staff solat ke apa kan. Tapi kita nampak kelibat orang semayang bahagian atas. Saya kata dengan dia dari segi mata kasar senang untuk apply. Sekarang ni saya nak tengok dari segi PBT, lesen dia macam mana. So dia tunjuk saya lesen, okay. So my team akan masuk minggu depan untuk dapatkan. Kalau dapat kafe ni, dia kata saya dah lama nak apply halal. Habis apa yang you buat you takut? Sebab dia kata orang cakap nak dapat halal ni mahal. Apa mahal? You bayar dekat JAKIM RM100 je untuk dapat halal. Okey, tapi okey. Sambung. Okey. So kat mana mahalnya? Dia kata mahal lah. Bukan, orang ambil kesempatan, you kena jumpa orang yang betul. Contoh ada orang ambil 30k tau buat advice halal. 30k, 50k. Padahal jadi runner je. Jadi runner padahal tak dapat pun halal. Dan orang datang tu tak kompeten. Tak kompeten tu dia bukan halal eksekutif, dia bukan halal auditing, dan dia tak pernah pergi kelas, dia tak pernah duduk kat field. Oh, maksudnya memang betul lah kena ada awareness. Kena ada awareness. The word is awareness, halal awareness. I cakap dengan Dr. Akmal. Dr. Akmal kan one of the person. I cakap dia lepas ni apa-apa nak buat, I boleh bagi awareness training percuma. Aku ajar. Siapa YB nak ajar, aku boleh ajar. Yang penting you all tahu benda ni tak sepatutnya kita bahaskan. Sebabnya bila orang cakap nak ambil sijil mahal, nak ambil sijil halal tu mahal, yang kena JAKIM lah. Yelah. JAKIM ni pula kalau nak tahu dia orang punya manpower dekat sana tak ramai. Okay. Cuma sekarang ni dia orang dah based on system. When dia based on system, dia dah ada rules. Kalau dekat Melaka kita bagi dia 3 kategori. Merah, hijau dengan kuning. Hijau ni fast lane. Yang tak pernah ada masalah, audit lepas. Yang merah ni 3-4 kali masalah. Kejap-kejap dia masalah, kejap-kejap dia saja masalah. So yang masalah ni kita hold. Bukan hold, kita bagi tekanan lebih sikit. Dia ada kategori yang di Melaka buat. Tak tahulah di negeri lain. Tapi kalau saya tengok di negeri Selangor ni pun quite nice. Sebab Jabatan Kawasan Selangor, dia memang selalu update all the things pasal benda ni. Saya tengok dia orang pun quite high. Tapi untuk tahu you all lah, kalau orang cakap pasal halal ni, pemegang sijil halal terbesar dekat Malaysia adalah non-Muslim. Okay. Sebab kedai-kedai makan semua. Because why? They have awareness. Dia tahu awareness. Dan dia tahu bila you ada halal, you boleh market dia punya produk lebih jauh. Yes. Malaysia punya JAKIM ni power tau. Ya, saya baca one of the best kan? Memang the best. Tak ada one of the best. Memang the best. Kan? Nombor 1. Kiranya kalau kat makanan tu ada sijil halal, Malaysia memang worldwide boleh pergi. Nampak Malaysia punya logo, orang akan ambil tanpa ada ragu-ragu. Not doubtful lah panggil, tak ada ragu-ragu. Orang angkat je orang ambil. Saya pernah pergi Melbourne, ni saya cerita. Nak cakap dia kaya tu. Slaughtering House. La ilaha illallah. Kenapa yang Haikal ni dengki sangat dengan Haikal ni dari awal tadi? Kenapa? Okey, walaupun dia timbalan ke apa, kita main borak macam ni. Jangan rasa macam saya kurang ajar ke apa. Tak, masalahnya dia timbalan apa? Engkau apa? Saya angkat bakul timbalan sendiri. Okey, kat Melbourne. Saya pernah pergi Melbourne melawat Slaughtering House. Okey. Tempat penyembelihan lah. Tempat sembelihan. Dulu ada isu keluar kat surat khabar, daging datang daripada Melbourne dieksport ke Malaysia, tak ada halal. So JAKIM buat satu penekanan khas. Kita pergi Melbourne, check dekat Slaughterhouse. Tak ada trip. Trip lah. Ada trip. So trip lah. On the same time saya juga masa tu kita ada, okay ni kena betulkan, dia ada World Halal Conference. World Halal Conference lah. So saya dijemput untuk one of the moderator World Halal Conference tu. So kat English lah bro. Cakap English lah.
Takkan dia dawa pula. Dia pergi sana kan. Okay. Dah sampai conference. Sampai sana, kita duduk dengan sana. Dekat Melbourne, dia ada satu body. Ada dua body yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. JAKIM Malaysia itu. Satu AHA, satu lagi saya lupa. Tapi yang kami pergi yang AHA ni lah. So, bila saya pergi dia punya office. AHA ni apa? AHA ni nama panjang ni saya lupa. Australian Halal Association. Lebih tua gitu. Betul. AHA. Ya kot. Betul. Tapi jangan terkejut tau. Owner dia Indonesia. Okay. Owner AHA ni Indonesia dan dah menetap di Melbourne, dah berkahwin di sana. Bila I'm going to the office, saya pergi office dia, mostly semua Malaysian kita ke sana. So kata, baguslah. Dia tahu halal. So saya pergi satu lagi agensi halal yang diiktiraf juga. So saya pergi sana, saya cakap dengan dia, sama nak tengok dia punya office. Pergi tengok, mostly Malaysian 2-3 orang, Indonesian ada 2-3 orang untuk bagian audit. Saya tanya soalan, kenapa? Sebab dia kata dia orang lebih memahami halal daripada JAKIM, daripada kami. Walaupun kami bukan, tapi nak faham susah. Okay lah. Sebab JAKIM selalunya hantar trainers pergi sini untuk train orang-orang ni. So saya pergi dia punya slaughtering house. Tahu tak orang yang sembelih tu? Budak Pahang. Melayu. Budak Pahang. Duduk dekat mana? Dekat Jengka 21. Okay. Saya kata, kau belajar kat mana? Dia kata, saya belajar biasa, standard bahasa halal biasa. Tapi saya ada value added untuk sembelihan. Kau tak nak balik Jengka dah? Tak nak dah. Dah kahwin dengan Melbourne. Syan tu dari Jengka ke Melbourne. Ya, saya jumpa orangnya. Gaji dia jangan cakap lah. Yelah, mestilah. Prospek tinggi. Cuma salah satu benda yang dibincang dalam saya punya dasar halal, dasarnya rules and negotiation tu adalah talent acquisition. Sebab limpahan talent untuk halal ni banyak. Cuma kilang-kilang ataupun jenama-jenama besar dekat Malaysia ni, dia tak nak ambil budak-budak halal ni. Sebagai contoh satu. Bila masuk seorang, contohnya graduate halal. Okay. Dan ayah dia eksekutif halal. Nak pergi kilang, ayah tak akan dapat satu positioning sebagai halal eksekutif. Okay. No. Mostly di kilang dia buat QA halal eksekutif. Okay. So the positioning tu tak ada value lah. So dalam dasar halal negara ni ada dibincangkan lah. Aku dah cakap dasar kat sini. Sebelum announce aku dah cakap dua. So okay, boleh share, benda bagus. Kita nak buat satu position khas untuk kilang, untuk halal eksekutif je. Satu tu je kerja dia. Dia jadi professional punya ni lah. Itu yang bila budak-budak keluar, peluang pekerjaan pun banyak. Betul. Tak payah dah. Dia QA, nanti kau QA kan, esok kau pergi training halal. Dia balik-balik, kau QA kau halal eksekutif. Habis budak yang belajar halal daripada darjah 1 ni, tak ada lah. Masa daripada SEM 1 ni, dah ambil eksekutif halal ni. Habis dia keluar tengah-tengah je. Patutlah dia 20 tahun dengan halal. Start belajar dari darjah 1. Kaedahnya. Bila aku suka tertarik dengan slaughterhouse dekat Australia tadi. Memang. So, dekat Melbourne yang kau pergi tu, sebenarnya ada berapa banyak slaughterhouse yang dia ada beberapa halal? For now dia ada 3 yang diiktiraf. Maknanya 3 ni daging datang. Dia bukan satu hari sembelih seekor lembu. Banyak. Betul. Banyak. Satu hari budak yang Pahang tu lah, sebab borak dengan dia. Dia kata maksimum dia boleh pergi 25 ekor. Sehari. Yalah, tenaga, pisau kan. So dia rehat. Lepas tu adalah proses-proses lain dia nak kena buat. Saya kata okey lah. Maknanya orang cakap daging daripada Melbourne datang ke kita Malaysia tak ada halal, maknanya dia punya cara penyediaan dia, proses dia tu tak betul. Salah lah. Maksudnya import lah. Kalau yalah, betul lah juga kalau kita pun nak import daging halal, of course lah kita kena check. Betul? Sama ada dia melepasi piawaian atau tidak, kan? JAKIM ada pegawai di sana. Memang ada pegawai? Ada pegawai duduk. Dia memang stautin kat sana untuk dia halal. memang bertukar 3 tahun, 3 tahun. Yang akan pantau semua halal-halal. Kat mana-mana negara yang ada halal ni. Kalau contoh, aku tahu pasal Australia sebab diorang ada movement. Betul. Movement yang diorang benci produk halal. Ni fakta. Betul. Tapi macam mana sekarang bila kau pergi sana, adakah penerimaan daging halal dekat Australia semakin meningkat ke? Basically, dia bukan jual dekat kita. Dia bukan jual dekat Melbourne. Dia ekspor. Siapa yang perlukan? Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura. Sebab kat sini ada populasi orang Islam yang tinggi. Kenapa dia nak pergi masalah? Nak jual dekat Melbourne juga. Sebab bila pergi Melbourne nak cari daging halal tu susah. Betul lah. Tu saya setuju. Tapi hotel yang Pullman, I'm going to stay in Pullman. Pullman tu, bestnya dia orang ada dapur halal dengan dapur non halal.
Dapur halal ni tukang masak je lain, tak ada pintu, tak ada, memang dia tulis non halal. Semua benda-benda yang non halal kat situ lah. Dan dapur halal ni untuk orang kita datang breakfast makan kat situ. Dia buat macam tu. Mula dia ragu-ragu pergi kan, ya ke proses dia. Why dia buat kat Pullman tu, sebab dia nak tengok, dia nak tunjuk kat semua orang Pullman ni boleh laksanakan benda macam ni. Dan bila kita tanya orang-orang sana, adakah kau suka? Dia kata suka. Dia orang lebih suka cari benda-benda yang ada halal. Sebab dia tahu tu bersih. Dia tahu tu bersih. Kita dah buat research dah. Tengok ayam kena sembelih, beza ayam kena sembelih dengan ayam kena tebuk. Ayam kena tebuk ni dia cepat busuk. Ayam kena sembelih ni lebih baik dia boleh simpan lama. Melaka antara supplier ayam terbesar di Malaysia. Kita ada Watlai yang supply kepada nama-nama besar. Satu hari eksekutif halal itu our student lah. Satu hari dia keluar mungkin dalam 20,000, 30,000 ekor ayam. Kita tengok kita punya local name, local brand. Siapa ni Mamat ni yang warna oranye ni? Warna oranye dia punya tema. Uncle Roger tu ke? Muiz. Uncle Roger tu pakai baju warna oranye. Itu tu Uncle Roger. Dia pun tengah apply segi halal tu. Dia pun tengah apply. Muiz tengok dia apply halal. Hot chicken. Dia dapat dia punya ayam supply daripada Melaka. That's why itu proses dia. Sekarang ni kita tengah usaha tolong lagi usahawan Melayu kita ni yang jual popcorn. Popcorn. Yang dia jual kat stadium JDT tu. Tak pernah. Mamaknya kecil-kecil pakai spek tu. I'm not sure nama siapa lah, saya lupa lah. Dia pun dah dapat dia ongoing. Soon dia akan dapat. Kita memang proses mana. Tu dia kata benda ni luas. Halal ni ada 9 kategori tau. Dia yang fikir dia makan dia. Dia ada OEM, dia ada medical device, dia ada cafe, dia ada F&B. Medical device tu macam mana? Okay, medical device ni contoh. Ni nak bagi senang faham, stand jantung. Vaksin. Stand jantung. Okay. Stand jantung. So bila medical device tu macam stand jantung. Betul. Orang masuk dalam tu kan, orang nak tahu stand tu dah buat daripada mana. Sebab tu kena dia proses. daging juga. Dia daging kita. Tapi dia orang belum, medical device ni dia belum lagi macam implement dekat Malaysia banyak. Banyak sekarang ni F&B, kosmetik. Kosmetik, okay. And then lagi apa? Pharmaceutical. Ubat-ubatan. Tu semua yang perlukan dah ada halal. Tu bila kita buat sesuatu perkara tu, bukanlah halal tu satu perkara je makan je, bukan. Okey, siapa ada dengar dapat tahu ada satu brand ni. Tapi okey, soalan dia berbunyi seperti kalau selain daripada itu tapi kita ada bisnes, contohnya Haikal ada bisnes jual kasut leather. Okey. Nak apply halal. Okey. Perlu ataupun boleh? Okey. Very good question. Dia punya target market jangan bangga. Make sure tu masuk. Betul-betul right after very good question. Okey. Okey, pertama tengok barang yang nak diguna. Barang yang proses dibuat. Contohnya jual kasut. Related tak kasut tu, ada tak kena mengena dengan isu kulit balik bayar? Ada tak termasuk dengan apa-apalah tulang ke? Kalau ada, perlu ditengok. Contoh kita ambil nama-nama besar Nike, Adidas kan. Mereka dah tak perlu benda tu. Ambil nama besar sebut slow. Sebab dia besar kan, so kan slow. Okey, kalau macam brand besar tu tak perlu, sebab dia orang dah buat awal. Tu keperluan dia. Contoh satu minyak wangi. Perfume, betul. Perfume kan. Orang cakap perfume ni alkohol dia macam ni. Perfume ni banyak dibahaskan oleh orang-orang yang cakap tak boleh buat semayang ke. Ada setengah kata boleh buat semayang, ada kata apa yang ada dalam perfume tu. Tu paling penting. You akan jadi macam perfume ni adalah mesra wuduk. Nampak ayat dia, mesra wuduk. Saja je pancing. Senang-senang dia tonggang. Betul. Kalau bahasa rempit kan, kalau you buat dekat hotel, dia orang tak bagi tonggang. Dia buat apa ni kau? Tonggang agama. Orang tak bagi tonggang agama. Kau ni menonggeng. Tak, sebab buat dekat hotel. Apa menunggang? Apa benda ni? Kalau buat training kat hotel, hotel buat training kat hotel. Dia orang tak panggil menunggang agama. Dia panggil rider. Rider. Nama lebih profesional lah, rider. So dia orang rider ni selalunya dia ambil kesempatan lah mesra wuduk. Mesra ni, mesra tu. Tapi kalau kita pergi check balik benda tu, tak ada halal tak ada halal, dia tak mesra. Cuma dia guna perkataan mesra. Mesra lah, dia bukannya boleh, betul, wajib. Dia tak diguna yang perkataan yang dia ada je produk lah macam tu. Ya, ada je produk yang dah dapat halal. Yang big name banyak. Okey, berdasarkan daripada persijalanan halal,
perfume ni boleh pakai ke tak? Boleh. Boleh je kan? Kita pakai perfume. Definitely. Macam kita pakai perfume untuk kesenangan kita. Bawa pergi solat. Nah, cakap tak boleh perfume, tak boleh buat solat. You pergi Madinah Mekah kan? You pergi jual orang. Tengok jual perfume tu. Tengok dia buat perfume macam mana. Lagi habis dia buat. Perfume ni memang konsep dia, alkohol tu tak banyak. Alkohol ni untuk bagi tahan. Dia masuk alkohol ni perlu ada jenis-jenis alkohol dia pula. Ada untuk makan ke, untuk kegunaan ke. Tu adalah kena masuk halal awareness training. Kena belajar lah kan. Kena join kelas saya. Yalah, minum perfume Dia tak akan boleh jadi lah. macam, bila dia akan Minum jadi perfume. tak conversation. Tu haram lah Conversation dengan orang yang tak tahu, di antara orang-orang yang tak tahu, macam kan konsep dia tak boleh, kalau alkohol ni tak boleh sampai memabukkan. So kalau pakai perfume boleh mabuk ke? Benda-benda macam tu. Betul. Orang tak tahu. Tak mabuk kot. Bau mabuk cinta. Wangi. Mabuk cinta lah. Mabuk cinta lah. Itu bukan mabuk yang sebenar. Kalau mabuk cinta, istighfar. Mabuk. Itu ya. Yang alkohol, benda-benda macam ni, dia simple. Orang selalu terlepas pandang konsep halal ni sampai legit tau. So kalau contohnya, you all yang tengok video ni lah, percayalah halal ni dia bersifat menyeluruh. Saya punya Viva 2011. Saya buat tajuk saya perception non-Muslim towards halal logo. Halal logo. Halal logo je. Not about halal logo. Saya punya orang kata apa, bukan positif lah kita punya output. Negatif. So saya present je. Kan biasanya kan kalau kita Viva nak gempak-gempak kan. Sebab kita buat questionnaire kan, hantar questionnaire, orang macam tak aware. Tapi hari ni, saya percaya siapa yang buat tajuk ni, mesti akan jadi positif dia punya IV dengan DV dia. Faham? Mana dia nampak finding tu dapat. Bila finding tu dapat, output dia okey, positif or negatif. On that masa saya negatif. Maybe sekarang kalau buat positif, percayalah. Buat questionnaire kat mana ni? Questionnaire dulu. Mestilah kan ada target dia punya ni. Contoh ke walk Pergi Lotus. Dia DM kan kita. Pergi Lotus kan. Dulu Tesco cari orang non-Muslim bagi. Dia jawab. Dulu bukan ada QR. Kena tunggu dia jawab. Tapi siapa rasa sebenarnya yang sebab kita memang mana yang Muslim-Muslim lah kan. Maksudnya kita dah belajar benda tu. Darjah satu. Darjah satu tadi. Siapa rasa sebenarnya konsep halal tu, it's easy for us to learn dan juga remember. Cumanya konsep yang syubhah tu, itu yang membuatkan kita jadi confused. Betul. Ini boleh ke tak boleh? Ini macam sampai tahap macam mana? Kalau dalam hukum dia, bila ada ragu-ragu, dia jadi haram. So kalau macam contoh you makan, dia bagi contoh dulu kalau dalam belajar dop biawak pasir. Okey. Dop ni zaman Rasulullah. Rasulullah tak kata dia boleh makan, Rasulullah tak kata tak boleh makan. Rasulullah hanya pandang dan dia orang makan ketika tu. Tak larang dan tak cakap ya. So ini antara contoh yang dibagi. Kalau kita bagi training mengenai halal awareness, dia akan cakap syubhah ni ada macam bagi contoh dop. So macam sekarang kan, benda-benda syubhah yang boleh mendatangkan benda positif, kita boleh pergi. Kalau mendatangkan benda negatif, tak boleh. Itu dia nak faham konsep dia. Contoh dia? Contoh senang faham. Contoh nak bagi senang faham. Tadi lah macam kita tengok perfume tadi. Senang faham. Kalau kita rasa kita guna perfume, betul benda tu boleh buat kita rasa mabuk, benda yang boleh tak bagus kan. Benda tu dah pergi kepada haram. Okey, senang faham. Air ketum. Okey, ni tak keluar TV tapi boleh cakap ya. Okey. Ni aku tak keluar TV lah. This is one of yang I cakap. Ada orang bagi dia manfaat badan. Bagi orang memudaratkan. So memudaratkan tu dah jatuh pun haram lah. Macam buat batuk Dia senang cerita buat batuk So benda ni syubhah ni, ragu-ragu ni tau. Kalau saya bagi training, kalau orang industri ni, dia tak suka perkataan syubhah ni, saya sebut. Tu dia sebut apa? Halam. Gabung terus dia gabung. Yang penting kau faham je lah. Tapi kau jangan guna cakap ni Cik Aikal aja. Jangan cakap macam tu, mampus aku. Bos, kita halal ke haram? Dia halam. So nak bagi dia orang faham, halam ni halam, ni halam. So kalau pergi kelas, kalau halal awareness pergi training, kita akan bagi you by grouping. You senaraikan apa yang you rasa subhah. Lepas tu kita akan discuss. Kehidupan dua alam. Contoh. Kehidupan siang dua alam. lain, malam lain. Bukan. Tak, masalahnya Haikal dia cakap semua benda aku fikir lain. Tak? Contoh lah. Tak, wish Haikal. Toleh kanan lain pening, toleh kiri lain pening. Haikal betul lah. Nama Haikal ni pening-pening lah. Contoh lah, kita ambil belangkas Belangkas macam ni? Ikan belacak.
Jangan belangkas. Belacak lain. Belacak memang malam lain. Siang lain, malam lain. Itu memang lain. Tak, sebab ikan belacak tu kan ada kaki kan. Kita ambil belangkas lah. Belangkas kan orang cakap telur dia tak boleh makan. Belangkas yang mana macam mana? Yang kat... Dah itu pula masalahnya. Yang macam yang macam kuali. Kuali. Orang cakap telur dia boleh makan, isi tak boleh makan, isi dia memabukkan. Itu syubhah lah tu. Benda basic nak bagi kamu faham benda tu. Benda-benda basic tu. Dua alam. Lepas tu haiwan yang kita tak boleh makan, contoh lah, tajam, benda yang tajam. Benda yang orang cakap dia memburu. Haiwan pemburu kita tak boleh makan. Pemangsa tak boleh lah, pemangsa. Harimau, musang. Pemburu lah tu. Pemangsa lah, betul lah, pemangsa. Dalam sains lah. Pemangsa nampak bijak sikit lah. Takut semua. Nak berlumba sampai handsome episod ni. Okey. Dia nak nampak macam word banyak. Sebab tadi dia bangga dia dapat cakap perkataan bahasa Inggeris. Apa tadi? Kompetensi tadi. Bangga gila. Uish, boleh cakap bahasa Inggeris. Okey. So maksudnya haiwan pemangsa memang tak boleh makan lah. Tak boleh makan. Contohnya macam harimau. Shark. Kalau budak-budak ni shark. Shark. Tak boleh makan. Kalau macam sup sirip. Sirip ikan hiu. Itu dah masuk dalam halam tadi tu. Syubhah tu. Tu orang cakap, kalau kita makan sup shark fin tu. Sebab dia memang daripada haiwan yang pemangsa. Haiwan yang memburu. Tak ada setakat ni orang tangkap harimau makan harimau. Tak boleh makan harimau. Okey, soalan gajah boleh makan? Kalau tanya aku, boleh. Gajah boleh lah sebab dia bukan pemangsa. Dia pernah jadi pemangsa. Sekejap. Mangsa siapa? Tak ada tak cerita yang ni, yang dia pergi langgar kenduri orang tu. So gajah yang tu gajah tu tak boleh makan. Ada gajah pau tebu tengah jalan, itu tak boleh makan. So ini halam ke tak? Yang ni yang dia kata, nampak? Kalau kita pergi dalam macam ni, dia jadi macam tu. So gajah tak boleh makan. Sebenarnya tak boleh. Sebab tak pernah lagi orang pergi sembelih gajah. Ustaz tak boleh kan? Kau nak sembelih gajah? Dia tak boleh. Sebab dia nak kan ada haiwan yang tak boleh. Ada boleh. Macam mana gajah tak kita pening ni. Dia macam mana gajah tak ada leher? Dia tak boleh pusing dia. Betul lah. Aku tak tahu. Aku tak tahu gajah ada leher ke tak ada leher. Kau tahu apa? Apa leher tak? Tak duduk boleh lah. Tak, benda yang gelagarnya adalah gajah tak boleh makan sebab tak boleh sembelih sebab tak ada leher. Yelah macam kinzir lah. Kita tak boleh makan kinzir sebab tak ada leher. Satu sebab dia pengotor. One of dia karakteristik dia tu tak bagus lah. So binatang yang tak ada leher tak boleh makan? Bukan. Ikan boleh kan? Ikan boleh. Kau jangan buat ajaran sendiri kan. Kau jangan Yang pening. Jangan ada lagu tema semua. Lagu lain tak ada. Yang tu dah ketangkap. Jangan buat baru kan. Okay. So dia konsep dia adalah contoh macam unta. Kenapa boleh makan? So orang nampak. So haiwan-haiwan ni kata pentingnya you all pergi kelas. Kalau unta boleh makan, zirafah mesti boleh makan. Tapi siapa nak makan? Kau nak makan? So maksudnya tak, dia kena fikir konsep kalau kita orang stranded dekat dalam hutan. Tu boleh lah. Ada zirafah je. Itu ni lah. So kita makan zirafah makan kita. Tu apa? Orang apa? Ni darurat. Darurat. Mudarat. Ni nak sebut mudarat tadi. Okay, kita tepi aja binatang ni, aku dah pening. Okay. Yang macam kita selalu makan tenggiri. Boleh. Ikan tenggiri pemangsa ke? Tak. Tak. Dia macam ni. Dia kena faham tau. Sifat-sifat dia macam contoh selalunya pemburu adalah bergigi tajam. Betul macam shark, piranha. Tapi tenggiri boleh makan. Dia macam ni. Dia ada kategori-kategori dia. Ni antara orang paling bagus pergi kelas. Aku tak lah. Kau level pandai lah. Engkau paling level kau leher. Dia macam ni tau. Sifat-sifat haiwan-haiwan laut ni macam ikan yang tak perlu ada halal. Macam ikan tenggiri. Contoh, ayah saya ni nelayan. Saya tahu ikan tenggiri tu macam mana dia bentuk dia. Tetapi kita tahu ikan tu dia bukan pemangsa besar. Dia ada ayat je lah. Dia punya certain dia. Definitely benda tu tak boleh makan lah. Dia punya pengaruh tu dia bersifat pemburu. Dia berkuku tajam, bergigi tajam. Yang itu semua tak boleh makan. Tapak Sulaiman dia makan. Tapak Sulaiman? Tapak Sulaiman? Dia pelik-pelik. Tak, aku tengah fikir dalam keadaan darurat. Goreng tepung. Tak, aku rasa konsep dia ialah sebab ikan jerung, tak ada binatang yang boleh makan dia. Dia top of the food chain. Fuh. Kan? Sebab dia top of food chain. Kita?
Yelah, boleh makan dia. Kita lain cerita lah. Okay. Kita halal cerita ni. Bukan halal ikan. Nah, tapi cakap tak payahlah pergi merumitkan sampai ekor daging macam jagung. Syafwa rasa sebab apa jadi macam gitu tau. Bila kita dapat tahu satu pasal sirip ikan kan, banyak lagi soalan yang keluar. Ya, betul. Benda ni yang dia katakan, you all kena pergi belajar. Dan kena duduk orang yang betul. Sebab bila last isu, masa berlaku isu tu kan, saya tengok dekat social media, orang bagi pendapat. Ada yang betul, ada yang rasa macam Jakim membebankan. No. For me, ni bukan nak backup Jakim tau. Sebab saya bekerja dengan Jakim, dia menjalankan tanggungjawab dia. Setiap negeri ada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. So maknanya Jain memain peranan dia ni. Takkan semua nak atas bahu Jakim. So you sebagai orang yang nak tahu pasal halal, Jain ada main peranan. Datang ke Jain, Jabatan Agama Islam negeri. Setiap Jabatan Agama Islam negeri ada unit halal dia. Ada sektor halal dia. So sektor halal ni akan explain kat you apa ni. Itu yang bila kita, macam kita orang kan, MyPLASIAN, Malaysia punya Persatuan Halal. Kami yang menentukan, yang beri ilmu you all macam ni. So penting. So adik-adik kat luar tu ramai orang yang pandai halal, cuma dia tak tahu nak sharekan macam mana. Betul, nak salurkan ke mana kan. Yang tak tahu ni pula lagi senang tulis dekat komen daripada pergi cari. Google je lah kan. Belajar Google. Okay, kita nak pergi ke satu arah yang rasanya mungkin semua nak tahu, iaitu macam mana nak apply sijil halal. Step by step. Okay, untuk apply sijil halal, pertama kena ada produk dulu. Wajib ada produk Kena produk. Kalau ada kafe, kena buka kafe dahulu. Oh, maksudnya kalau masih bertutup, masih tengah renovation, tak boleh apply. Ada. Macam mana saya nak pergi audit? Make sense? Yelah, kan jumpa kan kontraktor je. Kontraktor nak jawab apa? Kan? Saya tak tahu, Pak. Saya tak tahu, Pak. Masih belum siap. So, mesti kena ada produk, mesti kena dibuka. Mesti buka. Okay. Contoh ni bukan skeptikal lah. Kan ada satu produk baru yang sedang diwar-warkan. Ayam. Apa nama saya lupa. Tapi popular lah dekat ni. Ayam apa? Dasar tak ada halal. Dia cakap, no. Dia dalam proses. Dia kawan belum setahun lagi buka. Baru berapa bulan. Dia dalam proses. Pertama nak buat keuntungan dulu. Halal Malaysia ni tak zalim. Okey. Bila awak cakap kena ada produk dulu, kena ada kedai dulu, dia ada tempoh buka tak? Contohnya operation when you are ready. Bukanlah kena tunggu tempoh kena 6 bulan buka dulu. When you are ready. Kenapa saya kat macam tu? Somehow, contoh lah, macam Fakrul ada, saya tak kenal pula tu. Kita orang pun tak, saja je sebut nama tu. Fakrul ada kafe. Memang ada. Dalam kafe Fakrul tu ada 3 orang yang kerja. Contoh. And then 3 orang ni dia tak ada lagi, dia tak pergi training halal awareness, tak pergi. So you kena pergi join training dulu. Join pergi halal awareness, halal kompetensi, dah dapat sijil tu, dah dapat sign semua, okey. Guna sijil tu nanti apply halal. Proses. Lepas tu you buat bisnes P&L lah. Kita buat bisnes nak ada untung rugi kan. Dah ada untung sikit baru pergi invest untuk ni, invest untuk tu. Dia tak ada directly. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat. Senang je senang jauh. Bila you dah buka 3 bulan, apply je dekat Jakim. Apply je kat sistem. Dia ada sistem. Dia ada sistem e-halal. You buka sistem e-halal tu sangat senang, sangat mudah. Lepas tu you pergi pada Jabatan Agama Negeri, dia akan beritahu okey mana yang nak pergi audit. Masuk dalam sistem e-halal dulu, dia apply, nanti baru pergi Jabatan Agama Negeri, mana audit. Nanti datang audit. Atau dia okey halal lepas disokong oleh Jabatan Agama Negeri, hantar kat Jakim, Jakim keluarkan sijil. Okey. Masa isi borang tu simple je sebenarnya. Tapi saya nak tahu detail juga. 100. Apa tu? Bayar. 100. Okey. Tapi saya nak tahu detail juga. Masa isi borang tu apa benda yang selalunya ditanya? Okey, selalunya dia akan tanya PBT. Dia akan tanya vaksin yang untuk typhoid semua. And then dia akan tanya layout, lukis layout. Okey. Oh, layout pun dia minta? PBT regarding layout lah. Yalah, takkan tiba-tiba kat situ. Masih isi borang kat internet tu? Nanti dia akan minta a few. Attach lah. Dia akan attach kita akan attachkan. Berapa orang bekerja, berapa orang non-Muslim, berapa orang Muslim. Kalau tak lengkap kan, dah isi hantar je. Lepas tu nanti dia reject. Tak apa. Ini yang berlaku pada... Boleh sebut ke? Nanti saya blip lah. Okey. Okey. Dia... Tak payahlah. Aku dah blip tu, aku dah blip ni lagi. Suka masuk kerja orang. Dia jual... Apa tu? Kulit. Yang Dia jual benda tu kan? Kan dia diserbu oleh Jabatan Agama Islam ketika dia tak ada di Malaysia. Okey. Dalam serbuan tu, mengatakan tak dapat halal benda tu. Okey. Senang je nak tahu. Satu kilang di Malaysia yang ada halal yang keluarkan iaitu di Melaka. Okey. Oh, dia OEM lah ni. Dia Alu Gajah. Masalahnya, dia ni tak OEM.
Dia ambil bukan daripada situ. Oh, bukan. Dia Oh. buat sendiri. Lepas tu dia keluar segmen. Dia kata apa? Kita orang dah apply. Jangan main-main. Kau tak apply pun. Jakim check kau tak pernah apply dan kau kata kau dah apply. Bayangkan kalau ketika dia counter tu cakap, kita orang dah pernah apply tapi kita dalam proses. Confirm produk kau akan meletup akan datang. Dan dia letak logo halal pada dia punya packaging. Dah letak dah tapi tak apply. Letak. Oh, that's wrong. Dia totally wrong. Kalau macam That's tu wrong. salah di sisi undang-undang. Salah di undang kena saman. Kena rampas semua produk dia yang ada logo halal. Kerugian definitely. Of course lah. Of course. Lepas tu dia pergi yang geramnya sebabkan dia tak pergi halal awareness training, orang yang jalankan susun barang tu dengan tak pakai scarf rambut, tak ada pakai glove, tak ada dia punya perjalanan tu tak betul lah. Yang mana kesihatan pun tengok macam tak ada, Tak ikut guideline. tak proper. Ada kat situ bungkus, kat situ packaging, kat situ tanpa label. Faham? Dia bukan setakat halal lah ni. Ini kesihatan. Proses lah, kesihatan. Proses lah. Dia ada empat badan. Pertama Jain dan Jakim. Jain ni Jabatan Komisioner Negeri dengan Jakim. Yang kedua kesihatan. Okay. Yang ketiga PBT. Yang keempat Allahumma salli ala Muhammad, quality. Okay. Quality ni lain lah. Quality ni kalau you buka kilang besar-besar lah. Kalau kafe biasa-biasa ni tak payah go ahead this one. Okay. So ni empat badan yang paling penting dalam penentuan halal kita. Okay. Dia simple je. Kalau you ikut peraturan senang je. Tapi sebab Apply je the dulu. fact menipu dan juga tak ada tu lah yang lagi Dia jangan menipu. Dia jangan sesekali guna logo halal. Dia logo halal. Tak logo halal. Kat bawah tu dia punya MS. MS ni dia punya sirim kan. dia punya MS tu, quality dia tu tak dah luput. Bukan dalam kod. Dia ada MS 004/0023 contohnya. 23 ni untuk apa? 22 untuk apa? 21 untuk apa? Setiap produk, contohnya kita ambil air, dalam air tu kat belakang tu tengok MS, nombor dia wujud tak wujud. Dan kita boleh search je. Power. Okay. Maksudnya consumer pun boleh lah search. Boleh. Nak check. Okay, dalam isi borang tu layout. Cuk, kalau reject, yang macam Aika cakap tadi, kalau reject, what should we do? Reject, nanti dia akan cakap apa yang kita perlu buat. So bila kita dah kena buat, baru kita buat benda tu, kita hantar balik, dapat. Bila isi ni masih lagi tidak melibatkan yuran ke bayar apa ke, isi Tak memang ada, free. bayar kan. Sampai you buat pembayaran, kalau you pembayaran gagal pun bayar dah. Bayar sekali je lah. Walaupun banyak kali fail. Itu salah satunya yang dibincangkan dalam dasar. Kita nak naikkan yuran ni. Sebab dia orang macam tak bersyukur. Tak betul. Contoh you make money billion a year. Kau bayar 1,200. Apa hal? Lepas tu kau cakap Jakin lambat lah, tak bersyukur lah apa. This is one of the reason lah. You tak bersyukur dengan apa yang kita dah bagi manfaat tau. So antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam dasar ini one off. Yang kita akan ketengahkan untuk tahun akan datang. Sebab kita nak memperkemaskan, nak mempercantikkan, nak lihat macam mana halal pada masa akan datang. Faham? Supaya orang tak salah faham. Orang tak salah faham. Halal ni bukan untuk Muslim je. Trust me, this not only for Muslim. Tapi kita untuk Muslim, wajib. Tapi ada isu, ni soalan daripada cameraman saya olah balik. Tapi ada isu masa tengah meletup pasal isu halal ni. Ada yang kata sebenarnya nak apply CJ halal memang cakap 100. Tetapi ada yang apply katanya 3,000, 5,000, 10,000. So mana dapat ni duit ni? Dia ni adalah kepada advisory. Macam kita orang buat sekarang. Konsultansi macam tu. Konsultansi fee kena ada. Sebab dia akan bagi kita filing, bagi nasihat, documentation, training. Macam kami buat, you bayar, contohnya bayar kita orang 2,000. All in tau. All in tu kita train semua kau punya staff. Halal awareness, halal kompetensi, sijil kita bagi sebab kita qualify untuk bagi sijil. Okay. And then kita bantu you untuk dapatkan halal. Tu yang berlaku dekat Mitarik ni. So kita punya new customer ni adalah Cafe Oriental Hospital kat Melaka. Okay. Cafe dia saja nak buat halal. Sebelum ni dia tak nak ambil halal executive. Dia kata saya tak nak ambil halal executive lah Cik Ikal. Nanti membazir duit. Sebabkan dia costing kan. Saya kata ni you hantar staff you pergi training. You bayar sekali lah. On in. Tu yang dia kata. Kadang-kadang bila pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni hantar quotation 30,000 nak dapat halal. Confirm dapat. Bila dah habis bayar 30,000 tak dapat halal. Kawan pun tengah halal tak dapat. Okay, kalau macam nak jadi consultant for this, also kena ada... Ya, dia ada satu lagi persatuan dia. Saya lupa nama persatuan dia. Tapi dia tak related dengan kita orang lah. Sebab persatuan ni lebih kepada profit oriented.
No education. Maksudnya yang nak pergi, yang nak minta sijil halal pun kena tahu lah saluran dia macam mana kan. Kena tahu. Kalau boleh tu orang cakap mahal. Papa kontak Cik Aika lah. Not compulsory kalau you punya team staff you cukup competent. Dah tahu pasal halal. Dah tahu. It's not compulsory. Really. Sangat tak compulsory. Tapi kalau you rasa macam nak memudahkan urusan you, saya cakap selalunya orang buat benda ni yang staff dia tak ramai. Tapi dia nak ada nama. Dia nak senang. Ataupun staff dia dah pernah buat gagal. Sebab tak ada knowledge. Yelah. Okay, faham. Kalau you ada knowledge, pergi training, kita dah ajar. Kita ada buat program macam mana Kita ada buat satu training how to fill up the e-halal punya dekat sistem JAKIM. Kita ada buat training. Kita buat satu-satu. Ajar satu-satu. Ajar satu. Saya baru habis training di bawah HRD Corp lah. Kita train 25 orang. 25 syarikat. Kita open cuman kita namakan dia Halal Kit. Dalam Halal Kit tu kita ajar halal awareness, halal kompetensi, how to apply halal dekat e-halal. Kita buat dari A to Z. Ni semua syarikat Cik Aika lah. Semua datang kat kita orang lah. Datang kat kita orang, 25 syarikat dalam Melaka lah kita ambil. Tapi yang datang pun ada, dalam Melaka pun ada. 25 syarikat. Yang hantar nama banyak. Maknanya apa? Diorang nak tahu pasal benda ni. Iyalah. Cuma diorang tak tahu tempat yang betul. Percuma. Satu lagi mungkin sebab tak nak fikir banyak kot tu saya bayar orang. Tapi dah lah tak dapat. Orang ambil kesempatan. Betul lah. Dia tengok competence body lah. Kau tengok competence body. Ada je nama-nama yang tengah top sekarang yang selalu scam orang dari segi macam ni kan. Kita tak minat lah. Dia menjadikan halal itu kotor lah. Betul. Faham. Jadi halal tu jadi tak halal. Jadi haram je lah. Dia haram. Okey. Saya nak tahu contoh kalau kita let's say isi-isi borang semua cantik. Saya nak tahu apa kriteria untuk kedai tu dapat sijil halal. Okey. Kriteria kita pergi kepada apa dulu? Kedai kopi Fakrul ni ke? Kedai kopi Fakrul. Kedai kopi Fakrul ada makan-makan lah. Okey. Senang. Okey betul. Okey. Let's say apa yang akan tengok dulu masa audit ni. Dan audit ni diorang tahu tak datang? Ke datang tiba-tiba? Dia Cak. Macam tu. Zalim dia beritahu. Beritahu. Dia kalau kat Melaka beritahu. Dia tak ada Zalim. Okey, contoh. Berapa menu yang you ada? Contohnya kedai Fakrul ni, dia ada 5 menu. 5 menu ni kena state. 5 menu, air ada 10 menu. Sirap Bandung. 10 menu. So daripada 5 menu ni, dia kena keluarkan ingredient dia. Kalau ingredient yang bertindan, jadi satu. That's why kata kita perlu ada konsultan. Konsultan dia nak buat segala tu lah. Konsultan lah yang dia akan buat benda. Dia akan tengok kan. Patutlah. Lepas tu contoh kita ambil garam. Garam ambil daripada company apa? Dah ada halal. Okey, dapat halal. Contoh dalam makanan 5 makanan tu ada supply ayam. Ayam ambil daripada mana? Supply. Tengok supplier tu dah ada halal, dah dapat halal. Jalan. Dia sedetail itu Sedetail itu. Itu pasal halal kita mahal. Itu pasal halal kita halal yang bukan hantar borang ini esok dapat halal, tak ada. Okey, kalau contoh macam aku tak terbayang garam benda yang paling faham tak? Benda yang hari-hari kita guna yang kita rasa beli kat supermarket. Ambil mana-mana pun sama je. Itu pun dititik beratkan Satu supplier. Selalunya kita ambil hotel kan. Hotel dia paling mencabar nak buat apa? Time buffet Ramadan. Ya. Time buffet Ramadan, menu asal ada 95. Bila buffet Ramadan ada 145. Yang tambahan tu dia kena apply 3 bulan awal. Itu yang kau tengok kalau buffet Ramadan, selalunya dia tak buat buffet Ramadan. Dia akan buat apa? Berbuka puasa. Dia tukar nama. Dia tak boleh guna perkataan nama buffet Ramadan kalau dia tak dapat halal. Faham. Dia ada dia punya syarat-syarat dia. Tak semudah tu. Sebab kata bila you dah ada halal, kau rasa kau bangga. Belagak lah. Belagak. Maksudnya kat logo tu, logo halal lagi besar daripada lagi bina kan. Kalau awareness ni orang biasa consumer tahu pun it will help the business also. Betul. Apa kita ambil yang mi tarik ni kan, Sinlan mi tarik ni, definitely dia cakap after we have a halal, orang datang makan unstoppable. I cakap macam ni you menyesal. Alhamdulillah dia kata. Yelah sebab kadang-kadang bila kita lagi-lagi contohlah macam mi tarik Sasah itu makanan daripada ni kan ni masyarakat Cina. Singapura lagilah kita fikir 2-3 kali. Dari segi halal terus kan yang baru-baru ni mi tarik tu halal. Tapi cara penyediaan dia, mamat yang pakai tu dia pakai salib. Ingat tak? Ya. Bukan itu bukan mi tarik, itu yang roti beef roti tu. Okey. Apa cara penyediaan dia? Proses. Penting tu. Tanya. Kalau perasan, kalau kedai-kedai mana yang ada halal, dia kalau contohnya dia punya tu ada tatu ke apa, dia suruh tutup. Ini ni kata manisnya halal Malaysia ni. Proper. Okey. Kita cerita pasal makanan, dia akan buka dia punya apa dia akan buat pecahan lah. Betul. Produk semua kena tahu sejak halal. Ada tak sebelum kita pergi jauh,
antara ingredient yang kritikal satu, kira macam dia halal tapi kritikal, dan juga yang macam 50-50. Dan juga satu ni tak payah check pun tak apalah, ni kira lepas lah ni. Ada tak? Ada. Ikan tak payah check. Ikan tak payah check terus Terus tak payah check terus. Tak payah check tukang nelayan dia. Siapa nelayan dia? Siapa nelayan ni kan? Nelayan makan apa? Tak payah. Nelayan ni berserubang ke tak? Tahu sama. Ayolah tak. Ikan- Question tu normally Betul. kita macam tak terfikir, tapi macam bila semua benda dah kena, kita dah takut macam benda ni patut kena fikir lagi dalam kan. Aku ambil kat Akyong. Akyong ni halal ke tak? Ikan even though Akyong kita punya supply ayam dari kat Melaka ke hotel-hotel, semua nama mula dengan Akyong, Lee Kyong. Okey, tapi diorang sebabkan dah diorang halal. guna halal punya ni. Dia Halal kat make lain. business lagi baik. Tadi yang confirm tak payah ikan. Ikan memang confirm automatik. Ikan, sayur, Udang. udang. Seafood Seafood dah. Seafood lah. Engkau bagi cakap semua. Kerang kau bagi dah semua. Kerang kupang lagi semua. Lala apa lagi nak pergi? So, maksudnya business yang dekat Terengganu yang jual celok tepung semua tu? Tak perlu. Tak perlu. Tapi Kecuali tepung. air buah. Tepung. Kecuali air buah. Aku jangan bayar. Itu kena chop lain. Yang itu dah. Itu kena sijil yang perhubungan tadi. Sijil kahwin. Okay. Itu yang confirm. Seafood Senang tak lepas. payah. Seafood. Okey, yang kritikal, yang ada kritikal. Kritikal 50-50. Daging. Kritikal. Okey, ayam. Okey, kalau macam 50-50 ni selalunya orang tengok kan mi kuning. Mi kuning. Sebab pembuatan dia. Apa pembuatan dia yang mi kuning yang bersih tempat? Tempat biasanya. Awak pernah tengok Kita tengok 999. awak pernah tengok kilang mi selalu kuning? tengok yang Pak Raj hotel dia. Lain kali jangan select nak tengok dia rush apa. Pergi tengok yang Marempit yang ada Yang race. sensasi lah, yang sensasi. Aduh, hai. Pergi tengok yang dia pergi serbu kilang-kilang apa semua. Memang interesting itu yang pentingnya kita tahu daripada sumber kita. Sources tu penting. Sebab sources tu yang akan membuatkan kita punya produk lebih baik. Yang Uncle Roger ni kan. dia nak gosip dia slow. Tahu tak tahu dia nak gosip. Dia kena slow supaya aku mute. Sebab dia cabaran dia satu je. Sebab dia cuma nak meyakinkan orang. Okey. Tapi dia bijak. Dia buat dari segi awareness. Awareness macam mana? Dia go to social media kau. Dia jemput ni datang, dia jemput ni datang. Kau singgah. Lepas tu dia bagi taste food. Dia sediakan video cara penyediaan. Dia buat orang aware and knowledge pasal benda tu. Dia buat macam itu mana? penting. Sebab dia dah go to market. Nanti bila contoh dia audit. You best see my video only. Okay, sebab dah ada record. Dia ada record. So dia bijak. Okay. Sebenarnya benda ni saya percaya dia pun pergi training. Tapi siapa training saya tak tahu lah. Dia pergi UK punya ke? Tak. Dia maksudnya dia pergi training untuk halal benda dia training. So sekarang dia memang tengah apply dan saya dengar dalam masa dekat dia akan dapat. Okay lah. Bila dia dapat, percayalah. Orang kita ni akan bagi support dia. Betul lah. Sebab dia ada halal. Memang pergi kau-kau punya. Tak ada ragu-ragu. Sebab kompetitor dia yang tak halal. Nasi goreng yang tak halal. Okay, telur macam telur. Tak payah. Oh, telur tak payah. Cuma proses penyucian dia penting. Tak, asal gelak. Nak cakap mak dia tak baik lah tu. Mak telur tu. Sampai nanti. Telur tu basuh tak basuh lah. Aku tak tahu lah pasal apa. Okay. Kalau telur, kalau ada isu apa? Kalau telur. Tak bersih lah. Tak bersih. Kilang tak bersih. Kilang tak bersih ataupun telur lama. Sebab telur actually isu kan sekarang. Isu. Dia pernah ada isu dulu. Telur lama. Telur tu tak di... Kalau rasa siap telur yang kita beli dekat family store. Jangan sesenyum Tak, ada Haikal dia senyum sebenarnya. Jangan sesenyum korang. Dia ada tarikh dia. Ada tarikh tu beli telur. Macam mana nak tahu sebab telur kan tak ada label. Dia dekat kotak tu ada. Dekat kotak ada tarik. Bukan kotak. Ya Allah. Okay. Saya beli janganlah tunjuk malu kat satu Malaysia. Saya beli kan. kutip-kutip tu kata bang 10 yang biji. kutip-kutip. Ya dekat kedai runcit. Tak ada. Faham make sense. Tanyalah token kedai. Takkanlah awak tak pernah beli dekat macam pasar raya kan. Yang bak tu tak tahu ada. Contoh kalau yang main ambil macam nak beli 10 je. Okay. Tapi saya tak percaya awak beli macam tu. Kat mana KL That's jual macam tu lagi. That's why. Dia handsome. Saya Garam Melaka ada lagi tu. Garam Melaka lagi benda macam tu. Kat KL tak ada dah macam tu. Dia dengar tak dia cakap dia bawa arahan lagi. So dia bawa arahan tu dia kena belilah kat situ. Okay, itu cerita pasal makanan. Okay. Apa lagi aspek masa pergi audit tu
makanan-makanan. Saya nak tahu pasal tempat tu. Tempat dan juga staff. Staff lah. Dia selalunya tempat ni PBT dah uruskan. Once PBT dapat green light, jalan. Antara benda-benda yang dititik beratkan, sebab saya pernah dengar kita berborak ada ketinggian meja pun. Dia okey, keselesaan. Contohnya flow untuk daripada dapur nak ke toilet. Benda sensitif part adalah toilet. Betul. Toilet ni tempat kotor. So adakah you buat pintu tertutup betul-betul berdepan dengan dapur? Selalunya PBT punya syarat dah cukup lengkap dah. Dia orang buat ikut PBT. PBT siap negeri lah. Dia PBT ni siap negeri pula masalahnya. Yang ni hal lain, yang ni hal lain. Ada PBT. Contoh selain nak buka ni, kalau kita nak buka tadika, kita nak buka taska, PBT punya layout tu penting tau. Nak menunjukkan tu selamat. Betul. Same juga macam kita buka restoran. Okey. Antara benda yang macam selalu menjadi masalah tak lepas kat kitchen ni macam mana, apa dia? Ni, buangan air. Salur air dekat lantai. Salur air lantai. Tersekat. Salur air kat lantai? Kita basuh pinggan, basuh cawan. Air kan lalu ke bawah. Dia longkang dia kan. Saluran dia, okey. Saluran. So tersekat, tak bersih. Kalau dekat hotel kitchen, itu paling diambil tahu sekali pasal audit. Saluran tu. Dia penting. Lepas tu, gaping antara tempat masak dengan meja. Kalau pasal dekat restoran, pasal tak restoran punya gaping tu sama je kalau kat kitchen. Sebab itu memang dah ditetapkan. Kau tak boleh buat rapat sangat, kau tak boleh buat jauh sangat. Itu antara peraturan-peraturan yang PBT lah. Dia orang lagi pakar buat benda ni. So dititik beratkan jugalah benda tu. Titik berat. Kebersihan. Lepas tu keselamatan. Kalau ada masalah berlaku, jalan pintu keluar mana, semua ada. Itu dari segi struktur bangunan kedai. Layout. Okey. Tu layout. Kalau macam staff, macam mana? Sebab saya ada dengar lah orang-orang bijak pandai share juga kan kat social media. Kata minimum 3 orang pekerja Muslim. Betul. Kena lebih ratio apa semua bagai. Itu macam mana? Betul. Kenapa kena 3 orang lebih 3 orang Muslim? Ni macam buat kelas kan? Tak boleh tak laku. Tak boleh. Benda ni kena bayar. Aku bayar. Kena bayar. Sebabnya pertama untuk halal eksekutif, untuk halal checker. Itu penting lah. Dia ada 3 proses dia untuk apply guna nama. Tu bila saya pergi yang Putrajaya, kat Cyberjaya tu, saya tengok dia ada ramai budak Muslim, ada dalam 6 orang 7 orang, tapi dekat kitchen dia banyak foreigner. Foreigner tu beragama Islam, cuma dia foreigner. So dia kata boleh dapat, saya kata boleh dapat. Sebab foreigner ni kita bagi halal awareness, yang Muslim ni kita bagi halal awareness dan halal kompetensi. Yang Muslim salah seorang ni you hantar pergi training kita, ambil halal eksekutif. Superb. Kau nak buka 10 cawangan untuk guna nama yang sama pun tak ada hal. Maksudnya okey, itu membawa juga persoalan siapa macam Muiz tadi kan. Dia seorang je, dia halal eksekutif. Yang duduk dekat dia, kalau dapur tu satu dapur, satu supplier. Kalau dia ada banyak dia punya tempat dapur dia kena banyak halal. Tapi Muiz ni dia pandai, dia buat satu je dapur. Maknanya dapur tu yang proses ayam dia tu, ayam nak kena perap seorang je. Seorang je halal eksekutif dia. Macam KFC, McD. Seorang je halal eksekutif. Okey, tapi kiranya bila dia dah keluar kepada yang macam maksudnya yang buat gerai tepi jalan dan sebagainya, tak payah dah lah. Okey. Sebab dia punya main dah dapat. Cuma nanti kalau dia contoh dia buka kedai. Tu dia akan minta halal on premise. Okey, faham. Premise pula. Dah confirm halal. Premise pula lah. Itulah yang nak kena check balik tu. Dia punya kedai pula. Okey, faham. Dia tak susah lah. Sebenarnya dia kena different lah. Dia kena ada different punya ni lah. Okey, kalau contoh Fakrul ni, pekerja dia contoh, dia bos, seorang bancuh air, seorang cashier. Okey. Tak cukup kriteria tu macam mana? Dia bukan tak cukup. Dia atas budi bicara. Okey. Bila you pergi, JAKIM ke Jabatan Urusan Negeri ni, dia tak zalim. Bila you ada cita-cita untuk dapat halal, percayalah, dia orang be considered. Yang penting proses kau berlaku baik, barang kau dapat daripada mana bagus. Contohnya beli kopi ni ada susu. Susu senang je, ambil satu jenama yang confirm ada halal. So you boleh pakai dia punya halal. Yang ni kita dapat confirm halal. Check, okey, jalan ni dah. Dia benda simple, jangan rumitkan. Sebab anything boleh go to negotiation. Kalau betul-betul orang tengok macam kau ada kemahuan nak pergi, tapi kau tak mampu. Bayangkan kalau tiba-tiba Fakrul ni kafe ni dia ada halal. First kali dia promote kan, kafe halal di contohnya di Rawang. Kafe halal di Rawang. The only one kafe halal. Orang trigger tau, orang pergi kafe kau dah halal, tak ada halal. Saya baru habis buat. Boleh jadi USP lah, unique selling point. Sangat boleh buat USP je. Wah, kita ni marketing nampak? Ya. Dia banyak deal dengan marketing. So, dia jadi USP untuk benda ni senang. Contoh saya baru habis sebut kot, Mix You. Okey. Ramai orang kita beli tu.
Satu, goal halal lah. Yang kedua, saya buat market research pasal mixed use. How dia penetrate market dalam masa 2 bulan. Kau punya. Betul. Dan benda yang paling mengejutkan, stok dia akan habis almost semua cawangan akan habis sebelum pukul 3 petang. Stok habis. Apa killing produk dia, apa USP dia, pertama dia jual harga B40. Betul. Tong besar-besar, RM5. Betul. Memang tak ada akidah dia berniaga. Geram dia tengok cara dia. Niaga untuk ugi. Memang. Tapi ini method dia. Yang kedua, asking boba. Saya buat research. Lepas tu saya tanya dia pasal halal. Saja je tekan dia untuk halal. They are doing now. It's very good. Nama dia awareness. Bayangkan kalau tiba-tiba, kalau kita datang kedai dia sebut apa? I love you, you love me. Annoying gila lagu dia. Ya. Lagu dia tu, I love you, you love me, dalam bahasa Cina tu. Kau dia patah balik 3-4 kali. Kau sampai kau dah hafal. Kalau siapa yang nak dengar lagu tu, saya suggest anda pergi The Minds. UI Minds tu. Masuk lah. Dah order, lepas tu dia tutup pintu, kau dengar lagu dia. Sampai hafal tu dalam kereta. Oh, I love you, you love me. Kat psycho betul lagu dia. Tapi bagus lah, dia punya marketing tu ada. So saya kata, yang tadi saya baru pergi, jap, saya betulkan, saya ingat perkataan dia. Siapa apa tadi? Ke staff ingat? Caji. Caji dah ada halal tau. Dah. I'm very impressed. Saya jumpa orang dia. Saya cakap, borak dia, macam mana kau dapat halal lah? Sebab dia masuk-masuk je, benda pertama dia letak kat kaunter is halal policy. For those put a halal policy in the counter, maknanya dia dah halal. Lepas tu saya borak, saya tanya dia perkataan Cha dari mana, G dari mana-mana. Dia pun cerita lah semua Cha G ni bla bla bla. So bila saya tanya dia, kau orang pergi training? Dia kata pergi training. Sebab saya tengok pakaian dia orang. Saya tengok dia pakai tutup mulut, dia pakai topi. So dia kata dia hanya reserve tea. Aku kata okey lah. Ni first time saya cuba. Saya tengok benda ni FYP je. So saya cuba. Nak study. That's why saya kata, adakah ni USP terbaik? Ni adalah USP baik. Bayangkan Fakrul ada benda ni. Faham. Yelah. Man. Doing it proper, in a way doing it properly lah. Kalau siapa bijak, ini adalah waktu yang sesuai. Ya tu. Bukan kita bergaduh lah. Better Dia jangan bergaduh. Dia jangan bergaduh. Dia bagikan semua orang tahu je. Saya sangat nak offer pada orang-orang yang nak tahu, datang yang dah tahu. Benda halal ni indah. Orang luar negara nak sangat halal Malaysia. Bila cakap macam tu, ada tak pernah company dia tak base kat Malaysia pun. Tapi contohlah company tu mungkin daripada Thailand ataupun mungkin Indonesia ataupun Singapura. Tetapi dia datang ke dia nak sijil halal Malaysia ni sebabkan sijil halal kita superior. Boleh? Saya tak sebut dalam company apa lah. Tapi company ni dia bukan lain boleh sebut, ni tak boleh sebut. Tak boleh kot. Okey, dia jual apa? Okey, tak sabar. Kita balik macam tu. Nak gosip je. Company ni, dia bukan base kat Malaysia. Tapi dia boleh masuk penetrate market Malaysia. Kenapa? Sebab JAKIM dah awards company yang ada tu dekat halal negara tu. Contoh Thailand. Okey. Halal Thailand dah dapatkan company tu halal. So dia boleh masuk market Malaysia. Sebab JAKIM iktiraf halal body yang ada di Thailand. So dia masuk sesenang kira boleh dapat. Just daftar je. Dah senang pun dapat. Kena check jugalah sebab dia akan ada isu juga sebab macam halal Thailand ni sama level ke dengan halal Malaysia? Macam tu. Dia sama level kalau telah diiktiraf oleh JAKIM. Dia so boleh pergi kat website JAKIM tu, dia ada halal body halal body yang telah diiktiraf. Maksudnya kalau kita nak pergi travel boleh tengok kat situ. Japan sekarang banyak. Japan. Japan kalau logo halal tu pergi check. Logo halal okey, confirm dia okey. Japan dia punya teliti lagi baik. Kita kena belajar. Lepas tu kita buat duit. Bukan buat duit. Kita kena belajar sebab kita suka travel kan. So kita adalah orang JAKIM yang pergi bagi training dekat JAKIM Thailand semua tu, JAKIM Australia semua tu. So kita dapat travel. Betul, makan for free. Boleh saya check tak produk yang nak halal ni? Contoh. Kita ada soalan daripada penonton. Penonton kena buat kerja. Aku ada penonton. Penonton kena buat kerja. Muka takkan nampak lah, tapi soal kena dengar lah. Macam mana cakap tadi? Okey, kalau orang yang daripada yang betul-betul alim, diorang akan cakap diorang nak halal yang toyib. So bila dengan halal yang toyib, diorang punya pandangan adalah sampai ke peralatan tu sendiri diorang nak tahu. Betul. So peralatan tu adakah JAKIM anugerahkan sijil halal tu dekat peralatan ataupun basically pada makanan? Soalan yang baik. Basically untuk peralatan dia tak ada pengkhususan untuk halal. Tetapi saya nak sentuh nama lain yang sekarang tengah top adalah halal logistik.
Apatah logistik adalah transportation. Perasan tak? Lori Lotus kalau jalan, dia letak logo halal besar. Okey. Kenapa? Sebab dia punya lori tu akan ada proses penyucian. Sertu. Okey. Jadi kalau you masuk awareness, saya akan ajar apa tu sama, apa tu sertu. Sertu tu maknanya dia akan cuci lori tu. Lori tu dapat halal. So dia akan bawa benda-benda yang halal saja. Okey. Itu yang dikatakan confirmation. Itu pasal Lotus sangat memain peranan benda ni. Dia nampak lori kita orang ada halal. Lori kita orang telah dihalalkan. Nampak macam lucu. Ya ke? Logistik ini halal penting. Betul-betul. Nah tu yang bila lori yang sama, contoh lori yang sama bawa ayam, bawa daging khinzir, bawa daging lain, bersama. Maknanya dia tak ada buat segmentation. Sama juga macam kita beli food rider. Itulah siapa nak tanya juga tu. This one a big issue dan tak pernah selesai. Dan tak akan selesai. Trust me. Dia sebab dia lain bidang kuasa. Contoh, kalau kita pergi dekat, dia ada yang halal punya, ada non halal. Kita buka bag food rider, dia ada pembahagi. Betul. Saya pernah tanya budak, engkau pernah belikan arak tak untuk orang? Pernah bang? Santai. Padahal benda tu tak boleh. Tapi makanan aku kau buat ni. Boleh? Boleh. So kita tak boleh ada rasa doubtful. Itu pasal bila Panda ke Grab pun dia buat untuk segmen halal, kita tahu dia dah ke arah benda tu. So kita dah boleh makan. Dia dah faham benda tu. Dia dah faham. Maksudnya dia orang dah buat lah. Dia orang buat dah dapat. Bakul lah. Bekal kan? Bekal. Okey. Bakul. So maksudnya yang ada yang akan hantar pun specified. Rider dan sebagainya. Rider pun boleh pilih-pilih. Nak bawa yang ni ke tak bawa yang ini. Okey, faham. So dia boleh pilih lah sama ada dia nak boleh bawa makanan yang non halal ke non halal. Mostly bekal one of yang Foodpanda punya inisiatif yang sangat bagus. Sebab bila dulu pernah isu ni cuma tak meletup je. Isu ni pernah dibangkitkan. Itu that's why bila soalan dia, adakah semua benda? Tak semua benda. Kalau peralatan macam ni tak perlu. Tapi kalau benda ni dibuat daripada apa? Sources. Leather ke apa ke? Apa? Kalau kulit haiwan. Okey, kalau kulit haiwan dia kena apa? Dia kena samak. Ataupun dia kena sertu. Tengok. Selalunya dia kena samak. Okey, kena samak apa yang kena buat? Cucikan dia. Jakim ada macam contohnya orang yang buat tu dia pakai kulit. So orang tu nak pergi apply jakim boleh ke? Boleh. Boleh lah. Boleh. Yang leather. Dia ada dia punya coding dia. So dia boleh letak logo jakim. Boleh lah. Dia boleh letak. Tapi satu je. Contoh orang selalu tanya, adakah baja perlu dapat halal? Taklah. Yelah. Sebab apa? Baja makanan haiwan perlu dapat halal? Tak perlu. Sebab dia dah hasil daripada mana yang makan tu. Sebab dia bukan semua perkara lah. Tu yang terbalik pada soalan tadi ikan tenggiri yang kau tanya tu kan. Dia tak adalah go to detail macam tu. Cuma kita kena faham konsep halal tu je. Yelah. Bila you faham konsep halal tu, dia tak ada doubtful, dia tak ada ragu-ragu. Bila dia doubt, ikan kan. Bila you ada ragu-ragu, dia masuk ke haram tadi. Faham. Tak ada assumption of bila ikan tu besar dia macam boleh makan. Makan benda kotor. Itu yang kata etika dia pula, dia masuk ke etika. Itu dah memang one of the guidelines juga lah. Etika tu. Bila you apply halal, contoh kita ambil Lamongan. Lamongan ada halal. Apa dia? Lamongan ni apa? Lamongan terhenti. Itu lagu. Lamongan ni. Kat KL tak ada Lamongan Lamongan tu apa? Kat Melaka je ke? Lamongan ni yang makan ikan. Ayam penyet, pacang lele. Okey. Kita come on lah. Kita tak global. Famous kat Melaka. Ni kita brand. Kita tak sebut Lamongan. Lamongan ni. Lamongan lah. Nama kedai. Ayam gepuk. Kita kan nama tempat. Kita lagi top. Ayam gepuk kita. Ayam gepuk. Okey, contoh ikan keli kan. Dia tahu supply datang dari mana. Itu datang daripada sources daripada orang Muslim. Okey. Itu yang dia kata proses kan, ada tiga perkara kan. Sources, proses dengan dia punya cara penyediaan. Okey, tetapi isu masalah bila isu timbul pasal CJ halal ni ialah ada beberapa orang yang berbunyi yang dikata kedai dekat Malaysia, bukan semua, rata-rata kedai dekat Malaysia tak nak apply CJ halal sebab apa? Kebersihan. Tak nak ke tak lepas? Tak lepas. Comfort tak lepas lah. Sebab kebersihan. Diorang tak nak disebabkan kebersihan tu rigid sangat. Dia punya strict sangat dia punya kesihatan. Itu bahagian kesihatan. Bahagian department lain. Ke banyak sebenarnya kalau macam based on audit yang you guys dah buat selalunya, yang paling banyak yang membuatkan dia gagal apa? Which part? Kalau kita ambil kedai Muslim Melayu lah. Okay. Muslim Selalunya kalau saya tak ambil kedai, saya ambil kalau di hotel. Okey. Kalau di hotel senang kan. Macam mana barang-barang tu di-deliver. Dia nampak simple tau. Barang-barang tu deliver macam mana? Contoh lori hantar. Makanan tu diletak atas lantai. Terus ke ada rack ataupun dia letak tempat tinggi sikit.
Lepas tu ada tak air bertakung. Proses-proses tu dia sangat legit. Tapi kenapa proses tu ditekankan? Itulah permulaan kebersihan. Kalau kamu tak jaga situ kebersihan, jangan harap yang lain kamu jaga. Sambil lewa. Tapi kan, kalau kita nak pergi audit, tibalah kan aku kan. Kita nak pergi audit, kita kena cakap dengan diorang kan. So, diorang tahulah bila kita orang datang kan. Tapi yang tak tahu supplier. Yelah. Supplier tak tahu. Jangan ingat tim audit ni. Tim audit lagi pandai daripada kita. Faham. Tim audit ni, tak silap, dia ada lama dekat situ. Okay. Dia je customer. Okay, they just let you know that they are coming but not when... Okay, officially datang bagi tahu. Yang tak unofficial. Ada satu cerita sebenar. Gosip mak love. Hotel. Dia nak dapatkan halal. Auditor datang. Dah check halal. Dah superb dah. Buka peti ais. Ada satu air. Air tu adalah air budak non-Muslim punya. Daripada Sarawak. Okay. Dia tumpang air tu sebab dia baru sampai. Okay. Dari Sarawak. Audit ambil. Audit check air tu. Air tu non halal. Tak pasal-pasal hotel tak dapat halal. Sebab tu je. Budak tu dengan rasa tak sebersalah, rasa macam pasal aku. Sebab apa? Sebab dia tak pergi halal awareness training. Budak tu baru sampai. Hotel marah. Cuma nanti dia akan keluarkan lah. Dia panggil dia ada panggil dia punya itulah. Dia macam dia ada kecil besar. Kesalahan besar, kesalahan kecil lah. Tu kira kesalahan kecil. Sebab atas miss. Apa yang kena buat? Hantar budak ni pergi halal awareness training. Jangan letak lagi. Dalam masa 2 minggu dapat halal. Senang. Dia pengauditan tu akan berlaku sangat teliti kalau di Melaka. Cuma dia tak sekeras dan tak sezalim mana. Okay, faham. Kita be considered lah women's situation. Okay, isu yang sekarang berbangkit ialah di mana orang cakap kita masyarakat kita akan terus assume kalau kedai tu Melayu Islam jual, confirm halal. Okay. Walaupun tak ada sijil halal. Ini isu dia sekarang. Tapi sekarang ni dari segi badan JAKIM, ada tak cara, aku tak tahu macam nak tanya sebab aku takut sensitif. Sebab aku dapat agak soalan ni akan keluar. Sebab apa? Asalkan dia Muslim, dia pakai tudung, dia buka kedai makan, kita boleh makan. Ini dia katakan kita dilahirkan sebagai apa? Orang Islam. So bila kita orang Islam, kita tahu dia pun menjaga kebersihan dan makan benda yang sama. Dan kita tak ada ragu-ragu. Adakah dia berniat nak bagi pada kita? Kalau niat dia jahat lah, dia salah. Tapi again, lebih baik kalau kedai tu ada logo halal. Yalah, it's always walaupun better Melayu to have Islam. one. Walaupun Melayu Islam. Sebab apa? Kita bukan nak target orang Melayu Islam je makan. Semua orang boleh makan. Kenapa bila orang bukan Islam buat kedai makan, dia nak dapatkan halal? Sebab dia nak target semua orang boleh makan. Sebab kita punya market besar. Betul. Kita punya selera makan lebih besar. Pun betul juga. Itu yang dia katakan. So benda tu datang pada sini. Dia etika. Yelah sebab kalau kau sendiri cakap tadi, yang apply sijil halal ni mostly the kedai yang ownernya ialah non-Muslim. Sebab dia tahu bila dia sebenarnya perception lah. Betul. Sebab dia bukan orang Muslim, bukan orang Islam, dia menjaga makanan. Betul. Tetapi orang yang Muslim sendiri tak apply. Sebab dia dah rasa dia secure. Itu yang ada tu saya kata tak semua benda yang dicakap oleh orang yang bangkit isu ni salah. Tak semua benda yang dipertahankan orang ni betul. Dia datang kepada awareness, dia datang kepada apa yang kita nak belajar. Bukan maknanya kau Melayu Muslim tak perlu ada halal. Tak. Lebih baik dan lebih afdal kalau kau ada halal. Sebab nanti sebab automatically bila dah ada sijil halal, you have to follow all the guidelines. So it's good for your business also lah. Maksudnya macam kau dah kena ada level bersih, kau kena begini untuk kedai kau. Betul. So kau kena keep up dengan benda that, which is a good thing for your business, a good thing for your customer. Okay. Nak tanya sebab kalau bila apply benda-benda yang macam ni yang melibatkan halal ni, dia agak crucial. Kalau contoh dah lepas lah, kedai Fakrul tu dah lepas. Okay. Kedai orang lain pula. Okay, bukan. Kedai Fakrul dah lepas. Dah dapat. Tiba-tiba dah Fakrul ni buat hal. Tiba-tiba dia tukar ingredient. Dan ingredient tu syubhah lah. Dia punya supplier dan sebagainya. Cepat belajar benda ni. Cepat belajar. Lepas tu benda free. Sebab kalau tak faham dia kena bayar, nak kena belajar balik. Lepas tu adakah akan ada audit? Ya, dia akan kena renew. Kena renew dia ni. Kena renew. Kalau halal tak ada renew, satu kali halal, lain semua dibantai ke haram. Dan dia macam lesen juga, 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Yang halal selalunya berapa kali? 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. So kena bagi tahu lah kalau dia nak tukar ni. Dia kena beritahu. Jangan sampai kena tangkap. Dia kalau tangkap dia jadi dah masuk kategori merah. Kategori merah tadi tu. Kategori merah tu maknanya lepas ni kau nak apply, kau antara orang wanted lah. Faham.
Nah, tu bagusnya kita punya sistem ni. Dia tak ada semudah tu. Dia jangan bagi orang report. Bila ada orang report je habis. Ada orang report kan selalunya. Yang Selalunya orang report. Selalunya orang report. Mostly orang report. 100 each for 3 years lah. 100. Okey lah, not bad lah. Kalau ada kedai-kedai yang di-viralkan kan, adakah dia akan masuk under the list untuk atau watchdog gitu. Watchdog aku perhati. Aku perhati je. Dia jangan sampai ada orang report je. Maksudnya toki kedai pun walaupun nak viral tapi nervous ke Tapi kalau kedai tu viral dan ada halal, tak kisah. Dah tak risau apa lah. Ini lah. Lepas tu makanan sedap. Dia jangan makan tak sedap pula kan. Viral tak sedap. Okey. Kalau contoh dulu pernah ada kes tau. Di mana ada orang jual, aku lupa siapa tapi dekat area sini aku tak nak sebut nama. Dia jual satu makanan ni. Yang dia pernah makan tu. Ni true story. Kedai true story. Ni true story. Kedai ni viral. Kau punya viral. Dan makanan tu dikatakan sebagai Chinese Muslim, betul tak? Betul. Sebab yang masaknya pakai tudung dan sebagainya. Bila viral, waktu orang pergi buat pendedahan, tiba-tiba orang situ pakai bahan itu bukanlah benda yang tak payah rahsia kan. Benda ni kecoh. Yelah. Orang yang buat tu. Benda tu itu yang dikatakan tak boleh. Sebab dia masukkan wine. Mula dia argue kan. Dia kata tu bukan wine kan. Tapi dia lupa dah ada orang ambil video awal yang masa ketika dia masak tu. Yang video awal tu yang buat dia kantoi. Masa datang untuk audit tu, dia cabut stiker tu. Dia kata ni minyak biasa. Benda ni dibincangkan dalam majlis halal. We nego fund. Dan kita declare benda tu tak halal lah. Tak boleh. Wine tu tak boleh. So maksudnya seberapa cepat pihak berkuasa dia kalau ada report cepat. Okey, bila dah jadi kantoi macam gitu, dia akan dikenakan tindakan. Iaitu denda. Dia kena denda dan dia kena tutup dia punya kedai tu. Dia adalah proses-proses dia. Lama lah. Lepas tu nanti kalau dia dah okey, kalau dia nak buat balik, dia boleh berniaga tapi dia tak boleh jual kepada orang Muslim. Dan juga kena letak label yang tidak halal. Denda tu berapa banyak? Denda tu bukan saya lah. Saya tak tahu banyak denda tu kena pulang. Tapi yang tu macam betul-betul. Tapi bila tengok gaya yang menjual tu memang kita sebenarnya yakin kan. Boleh jadi yakin kan. Lagi yakin bila orang beratur tu semua Muslim. Itu yang jadi isunya sebab kita rasa macam dah halal. Benda ni susah nak tangkit nak tu. Sebab kita punya netizen kita ni tak aware. Jangan ingat semua kedai viral dah halal. Betul kan? Ada tak gosip-gosip kes lah? Kes yang sebegini rupa yang mungkin boleh jadi pengajaran untuk orang kat luar sana yang ada je. Dia story dekat Melaka lah. Tengah reka. Dia satu kafe, dia gunakan semua orang Melayu kita makan. From the counter until ke dapur. Tapi somehow dia jadi isu bila owner hantar ayam. Hantar ayam mentah untuk dimasak. Owner tu dia Muslim. Bertatu. Ayam meleleh bawa masuk dalam belakang. So benda tu tahu. Orang tahu. Lepas tu orang tanya ni siapa? Dia kata dia owner. Aku rasa kat Penang kan. Lepas tu so what happen? Report buat. So they are going to audit. Dia punya kedai tu kena tutup. Tutup disebabkan dia untuk penelitian, untuk dapatkan. Bukanlah tutup. Sebab benda tu mesti ambil masa yang lama. Audit berapa lama biasanya? Dia terpulang kepada negeri masing-masing. Melaka. Kalau Melaka a week. Seminggu. So maksudnya dia kena tutup seminggu. Mungkin sebab tu juga macam orang rasa tak mungkin itu yang buat orang rasa macam renyah. Dia sebenarnya kalau ikut peraturan tak renyah. Betul lah. Ni you datang follow the rules memang takkan renyah. Betul lah. Saya masa training halal kit tu, kita dapat seorang daripada saya lupa daripada tapi Melaka juga. Dia jual sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Yang packaging ke yang packaging? Dia ada 3 flavor, original, black pepper, satu lagi cili padi I think. So tiga ni dia dah dapat halal. Surprisingly. Saya kata dengan dia, berapa lama you produce? Dia kata dia baru berapa bulan, 6 bulan dan dia dah dapat halal. Impress lah. Lepas tu sekarang what is your net target? Kita nak penetrate market. Kita nak export. Nampak tak? Dia punya bijak. Sebab tu dia buat dulu. Dan dia masuk training kita orang. Untuk dia. Dia dah hantar orang-orang dia. Lepas tu dia untuk diri dia pula. Okey. Dalam cerita. Satu produk sebenarnya dekat Malaysia ni. Kalau kita nak jatuhkan orang, nak naikkan orang, satu je. Halal. Kenapalah kita belajar tutorial ni dekat podcast ni. Nak jatuhkan orang. Sebab halal kan. Penting. Yalah. That's why. Bila isu ni jadi, apa Karami buat? Karami terus keluarkan. Kami dalam proses untuk mendapatkan halal. Yes, dengan usaha sama daripada Salih ala Nabi,
Kelantan punya, saya lupa lah. PNB ke macam tu lah. PNB di Kelantan. Smart kan. Dia tahu benda ni boleh backstep aku. Sebab sebelum orang argue semua berbagai macam. Jangan tiba-tiba, Rami, you punya barang tak ada halal. Kita tengah apply. Sebab dulu dia keluarkan ikan bilis. Betul. Dia punya cabaran tu sikit. Now dia jual daging kan. Tinggi tu. Besar. Dia punya tu. Kalau anything happen from that. Itu yang cakap, ni masing-masing punya ni. Bisnes ni kena bijak lah. So maksudnya dekat mana kita nak report? Maksudnya kepada siapa? Kalau kita rasa macam tag kat TikTok ke? Sekarang ni dia newest, dia paling cepat tag TikTok lah. Tag dekat social, apa-apa social media, tag kat JAKIM. Lepas tu kalau contohnya dia daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan ke, daripada Melaka, tag Jabatan Urusan Negeri Melaka. Dia semua masing dah ada. Semua dah maju, jangan risau. Tapi kalau maju dah laju. Kalau perangai kawan macam tolong tag. Tiba-tiba kan geram apa keluar kan. Tag kan. Dia check dia punya ni. Dia punya kedai. Itu kalau let's say sebab ada beberapa kedai juga dia tak ada CJ halal. Tetapi luarannya memang nampak selamat. Dan juga diletakkan no pork no lard. Lagi tak boleh. Lagi tak boleh apa? Tak boleh makan. Tak boleh makan. Tapi dia kena apply halal. Tak kisahlah no pork ke no lard ke. Selalunya bila dia tulis no pork no lard ni, apa yang tak ada sangat. Memang tak ada alkohol, tak ada balik bayar. Tapi apa yang membuatkan dia jadi macam 50-50 tu? Dia penyediaan lah. Ayam dia sembelih ke tak? Ayam kita boleh makan, tapi adakah dia sembelih? Betul lah. Siapa yang bagi? Tepung daripada mana? Saya tahu ni apa yang no pork no lard, satu kedai juga. Yang warna merah kedai dia tu. Tu dah baru keluar tengah isu kan sekarang. Dah tak ada. Lepas tu kena jaga-jaga tau. Orang menggunakan halal Indonesia. Halal Indonesia ni dia. Jadi masuk. Dia banyak dia banyak dia tak ada official. Dia pasal sepa. Kena cari yang ditauliah oleh JAKIM lah. Adalah. Ada. Mesti ada. Oh, maksudnya diorang ada banyak badan yang membolehkan untuk membagikan dia halal macam tu? Indonesia paling banyak. Bila cerita pasal halal JAKIM, kita tahu dia memang dah ada darjat yang tersendiri. Bukan darjat lah. Level yang tersendiri lah. Darjat dengan level sama. Dia level Azwan Ali. Bila darjat tu macam dia kan. Sekarang ni macam CJ halal ni ke mana dia punya hala tuju dia? Okay, personally mungkin saya boleh share apa yang JAKIM punya proses sekarang adalah. Pertama, dia nak memantapkan proses pendaftaran halal. Saya nampak proses dia. Yang kedua, dia nak mempercepatkan. Mungkin nowadays jadi 30 hari. Dia mungkin nak go mungkin less than 20 days. Dengan updating semasa kan, sistem everything lah. Yang ketiga, saya nampak dia nak pergi international training. Sebab salah satu benda yang telah di-share kan, sekarang dah ada halal executive international. Maknanya dia dah ready pertama untuk penetrate market talent acquisition, talent yang ada dekat Malaysia ni untuk bawa ke luar negara. Pertama. Yang kedua, market luar negara yang nak belajar pasal halal awareness, halal executive di Malaysia dah boleh buat. So ni dia orang tengah bangunkan. Saya nampak JAKIM ni dia ada tuju halal dengan sangat baik. Dengan ketua pengarah yang baru ni, dia energetik sikit. Dia selalu pergi ke social media. It's very important untuk kita buat social media. Awareness is very important nowadays. Dalam tim JAKIM, dalam tim halal, saya kata benda sekarang tak guna kita bergaduh. Benda yang paling penting adalah kita punya awareness. Dan percayalah, JAKIM sentiasa buat kerja dengan baik. Dulu saya pun ada skeptikal, jujur cakap. Tapi bila saya dah join tim halal ni, saya kata mereka quite struggle. Dan dia orang sangat teliti. Sangat teliti, tak semudah tu. Betul lah juga. Lagi-lagi satu benda-benda yang nak bermain, bukanlah bermain, tapi benda yang melibatkan apa yang dekat dalam agama kan. So nak kena betul-betul ni. Ui, dia angkat tangan lah dia. Kalau macam dulu kita tak pernah sedar. Mungkin kita sedar, cuma dia tak pernah, sebabkan ada kes viral lah itu. So benda ni yang macam aku pun terfikir macam, adakah JAKIM akan buat sesuatu untuk mewajibkan mereka ni ada sijil, iaitu kantin sekolah, yang kes Mara punya kantin tu semua. Kita tahu cara dia nak dapatkan pun adalah kena Islam semua. Tapi kita tahu sendiri bila kita kat sekolah semua, kita tengok kantin tu punya keadaan semua macam mana. Still, adakah JAKIM in future akan mewajibkan mereka-mereka ni, sebab
Restoran kat luar adalah inisiatif orang tu lah. Cuma kantin-kantin ni, adakah diorang akan diwajibkan untuk ambil sijil halal untuk kita tahu sendiri yang okey, kantin ni bersih, kantin ni macam kes Mara yang baru viral dari tu. Okey, jadi Guru Wan, tak payah tepuk. Okey, bagus. Untuk ketika ni statement baru dibuat, I think 28 hari bulan 8 yang lepas kot, 21 bulan 8, oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid dan merangkap juga menjaga untuk halal dan TVET. Kita tak akan wajibkan, kita tak akan guna perkataan wajib, tapi kita guna perkataan menggalakkan. Sebab bila kita tak ada wajib, dia akan jadi satu bebanan. Benda halal ni tak boleh jadi bebanan, dia kena datang berdiri sendiri. Back to your question untuk kantin, dia selain halal ni ada satu lagi program yang semua orang kena belajar, itu penyediaan makanan. Latihan penyediaan makanan, LPM. Latihan penyediaan makanan ni penting tau. Saya pun join juga program ni. Tapi benda yang paling saya tak boleh terima bila kita beli susu pekat, contoh kita beli susu pekat. Susu pekat tu kan kita buka kan. Tin tu kan. Tin. Lepas tu takkan kita satu hari satu kan. Tak habis simpan. Tak habis simpanan. Tak boleh tau. Kena masukkan dalam botol bekas kaca. Bukan bekas plastik pun. Patutlah mak-mak kita pakai bekas jam tu. Mak-mak kita dah pergi latihan. Love. Yang kedua, benda basic kan. Kalau kita pergi mana-mana, contoh pasar malam kan, orang kan kalau macam pulut panggang, cocok pakai stapler kan, tak boleh. Gila besi kan. Dia kena pakai lidi. Itu basic. Kalau untuk kantin-kantin ni, itu yang dia kena pergi. Bukan train owner, train pekerja. Okey. Owner ni tahu nak duit je. Pekerja ni yang menyediakan. So lidi, stapler, benda simple lah. Saya bagi 2 perkara. Dia ada banyak lagi. Itu latihan penyediaan makanan. So bila you dah pergi LPM ni, you ada knowledge, nanti bagus dah untuk you tahu, okay, LPM ni ada relate dengan halal, kebersihan, semua tu ada. Tu you question lah. Tapi for now, kerajaan tak ada, JAKIM tak ada nak wajibkan. Tak ada. Kita tak nak bagi bebanan. Dia nak biar datang awareness dalam diri sendiri. Apply je halal lah, make money lah. Lepas orang sekarang dengar tu, apply halal, make money. Sebab lagi pun orang sekarang dah bijak. Bijak maksudnya, kalau dia tahu kedai dia tak ada logo halal, mesti confirm dia akan terus was-was. Betul. Walaupun kedai tu selalu orang makan. Betul. Macam mana sekarang ni orang viralkan list kedainya ada sijil ke tak ada sijil. Itu efek tau sebenarnya. Impact. Betul. Saya duduk kat halal ni, memang tu impact. Bisnes ni jangan buat main pasal halal. Bisnes makanan jangan buat pasal halal haram ni. Lagi kedai kat mall tu, saya tengok kan ada beberapa mall yang telah di GZ kan. Di GZ. Di viral kan. Dia orang letak yang ni jangan, yang ni jangan. Walaupun contohnya satu hari datang 100 orang yang asal, bila orang tahu datang 20 orang. Beza dia impact lah. Impact kita juga, yang pada kita juga dapat makan benda yang sihat. Betul. Yelah, bila macam ni orang lagi sentiasa akan ragu-ragu dan was-was bila dah ada isu macam ni, which is bagus sebenarnya. Dan peniaga-peniaga pun dah kena ambil cakna tentang isu ni. Kena cakna. Halal satu je. Halal jangan rasa beban lah. Betul. Halal untuk semua orang. Okey, Tuan Timbalan Haikal. Saya tahu apa pun ada buat bisnes macam consultation untuk halal. So mungkin orang dengar macam, Haikal ni tak boleh pakai, Haikal tak boleh pakai. Aku boleh pakai. Okey, macam mana nak konteks sebenarnya? Contoh, let's say ada yang berminat mungkin dah dengar podcast ni. Lagi belajar-belajar je ke? Nak belajar mungkin, ataupun mungkin nak gunakan consultation daripada Encik Haikal. Supaya boleh report. Nak kontak macam mana? Okey, dia senang je. Sekarang ni kita ada buka yang percuma. Yang percuma. Daripada siapa? Dia macam ni. Daripada awak ke daripada orang lain? Daripada kami, dia MISDEC. Yang percuma tu senang. You join kita punya program nama dia Halal Technical Expert. Dalam Halal Technical Expert ni, kita relatekan untuk halal eksekutif, dia relate dengan industri punya method. Dalam halal eksekutif ni, dalam Halal Technical Expert ni, halal ni dia akan belajar eksekutif halal. You akan belajar selama 2 bulan. Kita buka untuk adik-adik yang lepasan diploma, degree. Especially degree lah. You akan dapat allowance 1,200 sebulan. So 2 bulan ni you akan dapat allowance. Semua percuma. Asrama percuma, makan percuma, transportation percuma. Datang, letak diri anda, so dapat halal eksekutif. Okay. Dan yang kedua, saya nak offer untuk halal auditing, juga dengan harga yang paling murah. Tajaan, cuma you perlu bayar RM500 sahaja untuk halal auditing. Datang. Hari ni pun kita dah run, kuota dah tak banyak, dah tinggal 26. Kita dah run 25, tinggal 26 saja.
Sorry, 24. Kota yang kita dapat bajet ni lah untuk jalan. Yang diberikan subsidi. Pada satu soalan. Kalau training macam ni, how long biasanya? Dia untuk halal eksekutif, dia akan pergi kepada 9 hari. Tapi kalau yang berterusan, dia tak boleh miss. Halal auditing dia akan pergi 7 hari. 7 hari waktu bekerja. Maknanya dia duduk seminggu lebih, seminggu 2 hari lah, 5 hari. Menarik nak pergi. Jauh. Kejaya konsultasi is another part. Tapi dari segi Kejaya, kalau dia nak duduk dalam bidang F&B, sangat bagus. Bidang F&B, bidang pharmaceutical, so dia ada knowledge. Itu penting ni. Ramai budak kat luar, saya selalu cakap dengan student-student MISDEC, kamu adalah ejen-ejen halal kita. Keluar knowledge, bagi orang ilmu halal. Bagi percuma je lah post dekat TikTok tu, walaupun view je seorang, sekurang-kurangnya dapat ilmu seorang. Betul lah. Walaupun view je 25 orang dapat view kamu. So, juga sebab views dapat jentik hati 25 orang pun dah kira bagus. Cukup pada tu ya, cakap dia ni this time untuk kita sebarkan. Bagi dia orang semua knowledge as much as. Yang ketiga untuk tahun 2025 we have a very special program. Kita ni MISDEC punya lah, sebab kita orang dah tak nak lahirkan ramai eksekutif halal sebab dah ramai sangat. So kita nak lahirkan daripada generasi-generasi lepasan SPM ni tahu pasal halal. Awareness. Tapi kita namakan dia halal apprentice program, iaitu hub apprentice. Dia ni lebih baik, halal ni pun sama juga akan tahu pasal halal. Yang keempat, untuk konsultasi boleh dah datang, kita ada tim daripada School of Halal. Boleh pergi kita punya social media, nanti insyaAllah going to tag, boleh buat apa-apa pun tag, kita bantu untuk dia dapat halal. Senang, halal ni sangat senang. Kita dah cuba dah. Kalau orang lain boleh buat, apa salah kita? Apa social media tadi? Ada banyak social media. Kita punya TikTok MISDEC. Kita punya Facebook laman rasmi MISDEC. Kita punya Instagram MISDEC Official. Okay, itu dia siapa Kalau nak kahwin dengan orang Melbourne, jadi halal sekejap. Tapi kena sembelih 25 lembu setiap hari. Janganlah fikir yang kahwin tu, fikir yang sembelih tu juga. Koko lah ada yang... Tak, to be honest kan, Haikal, I'm interested. Kalau sebab macam aku ada macam future plan untuk ambil sama ada skill ataupun macam ginilah, pergi training. Pergi training. So mungkinlah macam aku akan masuk dekat dalam list untuk consider nak pergi ke tak. You should go. Kan? Sebab you macam sorry kan, Aika pun boleh pergi lah. Kena tengah reject Haikal lah. Walaupun perangai aku macam sebab dia awareness ni bagi orang, you go to training, halal ni takkan mati sampai bila-bila. Exactly. Not only Indonesia, luar negara lagi banyak perlu. Kita sekarang tengah banyak demand daripada Brazil. Brazil tengah sibuk nak belajar halal. Impress lah. So kita punya deputy pun tengah sibuk, kita punya timbalan Perdana Menteri pun tengah sibuk dengan China. China pun tengah banyak nak going to halal. Style lah. Ni opportunity lah. Kena ambil peluang. Kena ambil peluang. Dia once, tapi you kena belajar dulu. Yelah, belajar dulu, lepas tu kena pergilah tengok audit sikit, pergi tengok macam mana orang sembelih ayam, orang sembelih lembu. Betul. Lagi Brazil mungkin lepas ni akan hantar ramai ke Brazil. Kalau nak kahwin dengan orang Brazil, dan juga kena check dulu berapa ekor kena sembelih, nak kahwin dengan orang Brazil, at least bola sepak kita akan pasal jauh ni, jauh planning. Tapi memang banyak negara dah start. Taiwan saya tahu dah, Jepun. Thailand ada perkampungan halal, ada bandar halal. Thailand? Impressive. Next year insyaAllah saya akan pergi monopoli ke sana. Monopoli? Maknanya saya nak start pergi ke, saya dah tak nak, MISDEC punya target mesti bukan lokal je kan? Mesti nak bukan lokal, kita saya nak pergi international dah. Ada tour guide ke? Mungkin boleh bawa tour guide. Okey, terima kasih kan atas perkongsian. Diharapkan semua yang dengar ini akan at least sedikit cakna lah. Mungkin dalam kita bergurau pun harap-harapnya ia bergurau bukan sekadar siapa supaya dia lebih senang masuk. Betul. Sebab kalau dengan Haikal ni berborak panjang, takut je serius sangat. Betul tak, Kal? Betul. Tak masalahnya Haikal tak ada satu pun yang di serius tadi. Sebab ada aku. Tapi kenapa kau serius? Kau dah 3 kali guna perkataan cakna. Dan juga kompetensi. Yes. Tadi awal kau mesti kan, dah hujung tu dah 3 kali cakna. Maknanya benda tu jangan kira lah. Okey, macam biasa, jika anda ingin mendapatkan sijil halal anda, jika anda peniaga, boleh pergi ke Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Dan juga di website-website tertentu. Semuanya senang saja, mudah saja di hujung jari anda. Jadi pastikan makanan anda halal supaya kami lagi senang nak datang ke kedai anda.
Okay. Next project ada podcast ni pergi makan-makan kedai halal. Boleh jadi bang. Kan? Boleh jadi. Let's go. Kau host. Lepas tu sampai kita pergi audit kan. Kedai orang. Kau biar segmen audit lah. Segmen dia. Kedai ni okey. Makan kita orang audit kau. Makan dah betul. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.